Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita menyambung lagi perbincangan kita tentang politik ini, iaitu kalau mengikut Facebook adalah satu perbincangan yang sangat berpotensi untuk menjadi satu forum yang hangat akan mendapat perhatian umum. Rupa-rupanya masyarakat kita ni dia suka politik daripada benda-benda, kalau tajuk ekonomi ke, tajuk dakwah ke, tajuk masjid ke, tajuk apa semua. Mana politik itu duduk di tempat yang pertama dalam pemerhatian mereka. Walau bagaimanapun, saya belum nampak perbincangan yang serius di kalangan para ahli kita. Yang hadir itu yes, tapi yang duduk berkelahi politik dalam grup-grup, sama ada grup MDN atau grup-grup lain itu, dia tidak menampilkan diri sangat. Jadi macam mereka itu lebih suka kepada perbincangan ringan yang sambil-sambil kata-mengata mempertahankan parti masing-masing, dan kadang-kadang kita ingat ke dia bincang serius, tiba-tiba dia orang panggil anti-climax, kemudian dia kata itu dia sekadar berjenaka dan sebagainya. Dr. Naim, gitulah kita ni, orang Melayu Islam kita ni, sejauh mana kita serius ataupun sebaliknya. Ini ada lagi yang apa tu, Ismail Man, tak tahu. Saleh Harun ni rasanya saya kenal sangat. Jadi pada hari ini tajuk yang kita tetapkan ialah kemelut parti dalam politik. Itu mungkin jarang orang sebut, tapi kita sebutlah kemelut parti. Jadi orang kita ni macam terlampau berparti. Bukan terlampau berpolitik, terlampau berparti. Kalau terlampau berpolitik itu boleh tahanlah juga. Tapi bila terlampau berparti, maknanya dia iman dia dengan parti dia. Iman dia dengan parti dia, bukan iman dia dengan politik bangsa. Tak. Apa yang dikatakan oleh parti itulah ialah yang lebih utama. Sedangkan walaupun kadang-kadang pendirian politik itu berbeza daripada pendirian parti. Orang politik mana yang sanggup berkata bahawa perpaduan ummah itu tidak baik untuk orang Melayu dan Islam dalam negara kita? Tapi dari segi pandangan parti, banyak parti-parti yang nak katakan bahawa kami tak setuju dengan perpaduan kerana boleh mengurangkan peluang parti saya untuk memerintah, ataupun peluang parti saya untuk lebih besar, ataupun apa-apa semua sekali. Jadi saya kata mungkin kita tidak nak bincang banyak tentang itu. Sudah menjadi satu realiti lah, macam COVID lah. Kita suka tak suka, itu sudah menjadi satu realiti, satu norma dalam politik negara kita. Cumanya yang kita nak bincang sangat ni ialah tentang bagaimana kita nak mencari jalan pulang. Maknanya, kalau orang Melayu kata, kalau sesat di hujung jalan, kita kena balik kepada pangkal jalan. Jadi kita kalau dah macam ni, dalam satu wawancara saya tahun 66 dengan TV3, saya kata, kalau keruh di hulu, keruh di hilir. Sekarang ini kita keruh di hilir sebab kita keruh di hulu. Maknanya kalau ibarat sungai, bila sungai kita keruh di hulu, keruhlah di hilir, maka kita tidak nak bincang apa yang berlaku. Sebenarnya kerana ia adalah fenomena terhadap kekeruhan kita di belah hulu. Cuma hari ini kita nak bincangkan bagaimana kita nak melihat balik hulu sungai kita, bagaimana geladak dan sebagainya yang telah menyebabkan anak-anak sungai di bawah ni keruh, dan bila sampai ke laut pun
laut akan menjadi keruh. Siapa dia nak cakap dulu ni? Tuan Haji Saleh Harun. Nak mula kan? Haji Saleh Harun? Ni Profesor Ya. Profesor Datuk. Datuk. Jadi kalau itu biar saya mulakan sikit. Bagus. Terima kasihlah tahniah kepada Prof yang telah mengusahakan perkara ini. Ini penting kerana dia melibatkan bukan kita tetapi masa depan anak cucu kita nanti. Ya. Saya berpendapat daripada penelitian dan pandangan saya yang tak seberapa ni bahawa kita kena banyak berubah. Kita kena ada transformasi di mana ramai tak faham berparti dan tak faham demokrasi. Demokrasi ni yang sebenarnya suara ramai. Apabila kita berbincang, kita berdebat, kita berhujah dan sebagainya. Dan apabila diundikan, apabila pandangan kita tu tak diterima, maknanya kalau suara ramai tidak bersetuju, suara ramai bersetuju pada A, tak bersetuju pada kita yang B ni, maka yang B ni sebagai minoriti kenalah ikut A. Tak bolehlah yang B yang kalah dari segi sudut undian, dari segi pandangannya dan sebagainya, pergi pula tubuh parti lain. Jadi konsep berparti itu secara demokrasinya patut difahami. Dan perlu ada peraturan, perlu ada undang-undang dan perlu ada garis panduannya. Kalau nak berparti, pendaftaran tu penting. Kita tak boleh benarkan sesiapa saja tubuhkan parti sesuka hati. Kalau nak tubuh parti di peringkat negeri, katakanlah di negeri itu ada 400,000 pengundi. Kita kena syaratkan dia sekurang-kurangnya ada 40,000 pengundi yang nak menubuhkan parti itu. Tak bolehlah 2-3 orang, 4-5 orang tubuhkan parti. Jadi kita tak ada kawalan. Jadi siapa pun boleh tubuh parti. Kalau dia nak bertanding secara bebas, tandinglah. Itu tak ada halangan. Tapi berparti ni dia kena faham. Kemudian tu kita tak ada peraturan. Keahlian parti. Dan bila jadi ahli parti, kalau tak bersetuju, keluar pergi jadi ahli parti lain. Jadi tak nanti Datuk. Saya nak tanya ni. Ya. Soal syarat keahlian terlebih dulu sebelum pada tubuh parti ni. Ini pertama kali saya dengar. Datuk punya sama ada idea asal Datuk ataupun Datuk sebagai satu pengetahuan, pengalaman daripada pembacaan dan sebagainya atau pengalaman sendiri. Apakah di negara-negara lain syarat ni ada ni? Saya tak mengkaji pula daripada sudut tu, tetapi yang saya fahamkan maknanya perlulah kita fikirkan bahawa perlu ada peraturan. Maknanya ini adalah pandangan very own Datuk punya pandangan lah. Pandangan peribadi saya. Ini satu pandangan yang sangat baik lah. Saya rasa sangat menarik pada hari ini. Saya dengar ni. Jadi maknanya bukan sebarangan parti ya. Mana orang Kelantan kata macam itik hanguk-hanguk kira jadi ya. Ada 4 orang ahli pun boleh tubuh 10 pun boleh tubuh. Kena ada syarat minimum ahli. Perlu. Itu ialah bukan nak kata wajib lah, tapi kerana dia parti ni akan bertanding dalam pilihan raya. Dan bila nak bertanding dalam pilihan raya, dia kena ada pengikut. Dan untuk dia membuat dasar dan mengambil bahagian dalam pembentukan kerajaan, dia wajib ada representation. Dan dia perlu mewakili sama ada masyarakat setempat dia ke ataupun melalui keahlian kebangsaan dan sebagainya. Jadi pada pendapat peribadi saya itu adalah penting kena ada peraturan. Maknanya kalau nak wujud parti, kalau di peringkat negeri, kalau pengundi ada 400,000, dia kena ada sekurang-kurang 40,000 ahli baru kita benarkan dia tubuh. Kalau di peringkat kebangsaan. Kalau dia nak jadi peringkat kebangsaan, kalau ada 12 juta pengundi dalam negara Malaysia ni, kalau dia nak tubuh parti di peringkat kebangsaan, dia kena adalah sekurang-kurangnya 1.2 juta ahli seluruh Malaysia. Jadi barulah kita tahu bahawa ini merupakan
bukan parti. Baru genuine lah, baru betul. Betul lah ada pengikutnya. Nanti Datuk, saya nak jual dulu idea Datuk ni. Siapa dia nak sambut ni? Bola tanggung yang diberikan oleh Datuk Naim. Siapa dia nak sambut? Ha? Saya. Ya, Sheila. Saya sangat setuju pandangan Datuk Naim bahawasanya perlu ada peraturan tubuh partai politik. Sangat setuju. Kedua, saya juga sangat setuju perlu ada syarat nak menjadi ahli. Nak tubuh tu syarat kena ada ahli sekian. Kena ada syarat. Apa-apa syarat pun kena dipersetujui dulu. Dan mesti dalam konteks ini SPRM lah. Suruhanjaya lah yang menetapkan peraturan tubuh ahli, tubuh parti dan peraturan syarat keahlian. Sebab banyak perkara yang tidak ada peraturan, tidak ada syarat, dia cacah merbah. Cuma apa yang Datuk Naim beritahu saya tadi, ramai tak faham demokrasi dan Datuk kata demokrasi itu suara ramai. Ya. Hamba tak berapa setuju. Minta maaf Datuk sebab suara ramai ni dia kalau bercanggah dengan suara Islam kita tak boleh nak terima. Ya? Tak boleh nak terima. Dia nak royak terus-terang. Mesti suara yang berlandaskan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak nanti dia ambil alih lah dengan suara ramainya. Macam beberapa syarikat apa dia ni first board, second board lah. Dia pergi dengan suara ramai dia pening. Itu dia. Jadi sangat-sangat setuju dua perkara yang Datuk bangkitkan. Mesti ada peraturan tubuh partai politik. Dan di sini saya nak bezakan sedikit. Partai politik, politik Islam, beza dengan politik Muslim, beza dengan politik yang lain-lain. Itu kita kena jelaskan. Politik kafir lah, senang. Ya. Kemudian, nak jadi ahli itu kan ada syarat. Dan saya sangat setuju bila Datuk Naim kata, kalaulah ada pengundi dekat 40,000, kalau dia nak jadi, nak tubuh parti, mesti ada. Sekurang-kurangnya 10%, 4,000 orang. Yang menyokong penubuhan parti itu. Kalau tidak, hak orang, 10 orang tubuh parti, dan dia buat kaedah pencanaan kekuatan dia daripada 10 orang, yang lain tu pak turuk, hancur lebur. Begitulah. Terima kasih. Terima kasih Prof. Suara ramai itu saya tak bersetuju. Kita dengan suara walaupun tak ramai tapi dia menegakkan ayat-ayat Allah SWT, saya setuju sangat. Terima kasih. Okey. Saya nak tunggu dulu apa tu Datuk. Saya nak dengar satu pandangan lagi. Tentang pandangan Datuk tentang syarat keahlian dulu sebelum daripada daftar parti tu. Ya, silakan. Maaf sebab tak ada nama saya tak sebut, tak payah nak sebut. Unmute dulu. Suara tak dengar. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya ucapkan tahniah kerana Datuk Profesor membawa Halo 7 yang berkat, insyaAllah. Jadi yang pertama sekali perkataan... Nanti dulu saya nak sebut apa ya? Sebut Pos Sumail pun insyaAllah boleh. Okey. Jadi yang pertama saya nak mengambil ayat Profesor Datuk dulu, iaitu sesat di hujung jalan balik ke pangkal jalan. Itu yang pertama. Okey. Sebelum saya menyokong Datuk yang kedua tadi. Jadi yang pertama ini sebenarnya sesungguhnya saya sangat setuju dengan sahabat yang kedua menjawab tadi. Iaitu yang pertama kita kena kenal diri kita. Yang dahulunya kita asalnya sebuah keagungan bangsa yang ternama di Nusantara ataupun di sebelah timur jauh kerana kita berpaksikan Islam. Dengan Islam itulah maka wujudnya kerajaan-kerajaan besar selepas Islamiyah dan sebagainya. Jadi dengan kata yang mudah, bila penjajah sudah masuk ke tempat kita, kita sudah hilang tujuan, kita sudah hilang arah.
Macam Datuk kata tadi, sesat di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Pangkal jalan kita ini ialah Islam, Melayu Islam. Jadi perjuangan Melayu Islam inilah merupakan pangkal asal kita, dan ini yang boleh bawa ke akhirat, bukan setakat dunia saja. Jadi Allah sudah melengkapkan segala-galanya untuk kita ikuti. Jadi saya mahu sangat-sangat negara kita Malaysia ini balik ke pangkal jalan yang mendapat redha Allah, iaitu balik kepada Islam. Cara untuk balik kepada Islam terserah kepada kebiasaan rancang supaya tidak kita lari lagi ke mana-mana hala tuju pun. Sekarang ini saya melihat kita kehilangan arah tuju. Kita berpandukan kepada kiblat kafir. Jadi kiblat kafir dia menggunakan demokrasi dan yang lain-lain. Itu menggunakan konsep pemikiran manusia. Kita akan hilang arah tuju. Jadi dengan kata yang mudah, saya sangat gembira dan setuju supaya negara kita ini balik kepada dasar asal kita. Keagungan Islam itulah yang menyebabkan orang-orang British, orang penjajah datang ke negara ini untuk mengambil keagungan, kekuasaan, kekayaan kita. Begitu. Jadi dengan kata yang mudah, Datuk mengatakan balik ke pangkal jalan, itulah yang pertama. Saya sangat gembira kalau hala tuju kita balik ke asal kita Islam. Dan yang kedua yang Datuk yang menyebut tadi ialah dari sebut suara majoriti untuk menubuhkan parti. Itu saya merasakan sesuatu yang terbaik juga. Tapi pada masa yang sama, kita disekat oleh bila sebut agama ini tidak boleh ditubuh parti. Itu satu halangan pula. Jadi bermakna ada keterbatasan kebebasan. Kalau kita nak bergerak berdasarkan fikir Islam, insya-Allah, maka Islam itu harus ada di dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pengundi. Kalau tidak ada Islam, maka orang akan lari. Jadi bermakna dengan kata yang mudah, tidak ada pengawalan penggunaan syarat dalam nama kepada parti yang nak ditubuhkan itu. Jadi itulah di antara yang saya dapat berikan sedikit gambaran pemikiran pribadi Datuk. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haji. Saya terpaksa balik kepada Datuk Naim balik. Cuba habiskan idea Datuk Naim, saya potong tadi. Maaf. Terima kasih Prof. Yang keduanya keahlian. Bila kita menjadi ahli sesuatu parti dan bila kita diamanahkan untuk menjadi calon dan sebagainya, kita juga kena ada peraturan. Maknanya apabila kita menjadi ahli parti itu, sudah tentu kita setuju dengan matlamat tujuan parti itu dan kita menjadi ahlinya, dan apabila telah diamanahkan untuk mewakili parti di dalam pilihan raya misalnya, kita dan apabila kita berjaya, kita tak bolehlah sesuka hati kita sendiri untuk berhenti daripada parti dan memasuki parti yang lain, kerana itu sebab kita tak ada peraturan. Jadi oleh kerana itu timbullah banyak masalah ya. Jadi kita kena ada moratorium. Maknanya apabila kita menjadi ahli sesuatu parti, apabila kita nak menyeberang atau nak menjadi ahli parti yang lain, kena ada tempoh, kena ada gestation period, kena ada, maknanya kita kalau kerja di bank pun, kalau nak kerja kat bank lain pun kena ada satu tempoh masa yang setahun 2 tahun untuk jangan rahsia bank kita ni pergi ke bank yang lain tu. Jadi juga jangan rahsia parti kita ni apabila kita masuk parti baru tu dah menjadi tak menjadi rahsia lagi, dah menjadi strategi parti yang kita masuk. Jadi tak ada pemantauan ataupun tak ada penguatkuasaan di mana beralih parti, jadi ahli parti, berhenti jadi ahli parti ni boleh secara suka. Ni hari parti A, besok lompat parti B dah boleh pegang jawatan penting misalnya lah. Ya? Jadi oleh kerana itu tak ada kawalan. Dia kalau nak bertukar parti boleh, mungkin tujuan dan matlamat tu dah lari, dia dah tak sesuai lagi dan banyak pendapat yang tak diterima dan sebagainya. Jadi dia nak pindah ke parti lain boleh, tapi perlu ada jangka waktu
to cool down lah, maknanya jangan dia besok dia dah boleh melompat, besok dia dah boleh ni ya. Jadi itu pandangan peribadi. Kalau bercerai kan kena tunggu bahawa rahim itu bersih dululah, daripada kandungan asam gitu Setuju. Sukalah. Setuju. Okey. Siapa dia nak sambung ni? Jadi 1 2 3 ni saya rasa malangnya kita, para wartawan kita, dia tidak akan buat laporan kecuali yang diarahkan oleh desk officer. Itu ya, kalau tidak banyak benda kita bincang ini boleh dipublishkan ke dalam masyarakat. Tapi malangnya kewartawanan dalam negara kita pun itu bukan suatu peraturan, tapi budaya kewartawanan itu tidaklah begitu menggalakkan. Tak apalah, kita siarkan melalui kita punya media sajalah. Okey. Boleh tambah sikit tu? Ya, saya nak setuju sangat diadakan pengharaman lompat parti. Ini yang duk sibuk-sibuk sekarang ni lah. Betul, tak boleh lompat. Sekiranya dia nak lompat parti ataupun tukar parti, dia mesti dapat persetujuan daripada badan yang mengawal penubuhan parti berkenaan, iaitu SPRM. Maka kita kena perkasakan SPRM supaya mengeluarkan... Apa SPRM ni, Prof Wanta, SPRM ni lembek ke nak kena perkasa tu? At the moment saya rasa dia tidak haramkan lompat parti, dia tidak ada garis panduan GP untuk bagaimana lompat parti, maka dia lembek. Seperti juga SKM. Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Saya penggerak koperasi. Kiranya SKM tidak bergerak pantas dan bergerak cergas untuk mengawal selia kedudukan koperasi, maka koperasi akan dormant, akan hancur, akan tidak beraksi. Begitulah juga partai politik. Kita boleh benarkan tidak ada paksaan apa-apa, tetapi dia mesti ikut peraturan TOR, Terms of Reference, untuk mengendalikan partai politik, dan SOP bagaimana kalau dia nak lompat. Sebagai seorang partai politik, dia kena ikhlas dan dia kena ikhlas dengan parti dia. Dia tak boleh lompat macam tupai. Jadi saya rasa boleh kalau kita perkasakan SPRM. SPRM boleh saya kata sekarang ini, beranilah saya kata dia perlu memantapkan. Nak kata lembut nanti orang marah pula. SPRM perlu memantapkan GP, garis panduan. Semua partai politik kena adakan UUK, undang-undang kecil partai politik, yang diputuskan bukan oleh 4-5 orang ke atas, di atas, tapi diputuskan dalam mesyuarat agung tahunan dia. Ini akan mengawasi dia sedikit sebanyak supaya pengimaman. Tadi Datuk Pengusi kata terlampau berparti, maknanya iman dia tu kepada parti. Itu yang saya nampak lah. Email dia tu parti. Maknanya bos parti kata A, B, C, walaupun dia X, Y, Z, dia tak nak kata gapo. Dia kena kata A, B, C juga. Kalau dia lawan X, Y, Z, dia kena buang parti. Dia buang parti pun tak ikut peraturan. Tapi yang peliknya SPR ni, katalah ambil contoh lah, tapi Tan Sri Rashid jangan marah kat saya lah. Dia lama pegang SPR ni. Bila dia keluar daripada SPR baru dia mengkritik dan cuba membetulkan. Masa dia duduk dalam tu dia tak betulkan. Macam mana? Bermaknanya siapakah tuan SPRM? Tuan SPRM itu siapa? Kalau tuan SPRM itu adalah Majlis Raja-Raja di bawah naungan Yang di-Pertuan Agong seperti perlembagaan kita sekarang ini, maka dia akan lebih diperkasakan kerana tak boleh nak main-main. Maknanya kita nak blame SPRM saja-saja tak bolehlah, sebab dia pun dilantik oleh pelantik. Maknanya atas lagi lah daripada tu. Saya pegang lembaga, jabatan lembaga dalam korporasi bukan kerana saya dilantik. Saya dipilih dalam mesyuarat agung tahunan. Okey. Dipilih oleh ahli yang 3,000 lebih. Jadi tak boleh nak dipermain-mainkan oleh seorang, 2 orang, 3 orang ataupun buat cai. 4-5 orang pakar, dia naik guna segala jentera yang sepatutnya jentera untuk mengenengahkan kekuatan masyarakat dan rakyat untuk diri sendiri. Jadi insya-Allah tak akan jadi pada MDN lah.
MDN insya-Allah takkan jadi. Sebab dia niat molek. Okey. Saya akan ketuk pintu hati dia insya-Allah. Okey. Siapa dia nak sambung lagi ni? InsyaAllah saya sikit tambah tu. Ya. Okey, terima kasih. Juga saya sangat setuju keadaan kekuatan agensi-agensi yang di bawah lantikan Suruhanjaya Diraja. Tetapi sebenarnya di sebaliknya dikuasai oleh pemimpin khususnya yang menjadi anchor pentadbiran negara, Perdana Menteri. Siapa tak ikut Perdana Menteri, dia akan diganti oleh orang lain. Jadi nama Suruhanjaya Diraja itu sangat rendah nilai dia. Jadi saya perlukan supaya kita melihat pemimpin yang memegang jawatan yang Suruhanjaya Diraja, tak kiralah polis ke apakah yang diraja itu, maka bosnya ialah agung. Jadi bila duduk di bawah agung, insya-Allah yang di bawah agung itu sama ada PM ke siapakah, perlu akur kepada agung yang berada di atas. Kerana yang bekerja di atas tiket Suruhanjaya Diraja itu bernaungkan kepada agung, bukan kepada kepala yang lain. Terima kasih, Tok. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Tok. Okey, sekarang ni ada banyak idea-idea yang asas. Cuba kita bincang. Siapa dia yang suka pada idea 1, 2, 3, 4 dia nak bincang? Ni satu lagi, Dok. Ya. Satu lagi saya perkara yang penting juga di dalam kita membincangkan kemelut parti. Dan biasanya kemelut parti ni kalau kita nak mencari jalan pulang, nak membetulkannya, dan kita kena tengok juga sumber kewangan. Jadi sumber kewangan parti-parti yang ditubuhkan. Mana selain daripada keahlian itu, dia kena tunjuk dia punya akaun. Ada duit tak ada duit? Sumber kewangannya dari mana sumber kewangan? Datang daripada Amerika ke, daripada Rusia ke? Daripada negeri China ke? Sebab sumber kewangan ni juga akan memainkan peranan di dalam kestabilan ataupun pengaruh mereka di dalam sesebuah negara. Takut parti-parti ni didalangi oleh kuasa-kuasa besar yang lain yang melabur membantu dari segi kewangan mereka untuk mengambil alih kuasa di dalam sebuah negara dan sebagainya. Jadi peraturan kewangan dan juga pemantauan, penguatkuasaan dari segi sumber kewangan, daripada segi kutipan daripada ahli, daripada derma-derma, dia perlu ada transparansinya, dia perlu adalah maknanya, dia perlu laporlah kepada rakyat. Jadi tidaklah bersembunyi, tidaklah rahsia. Jadi kewangan parti-parti ini perlu menjadi public document, pengetahuan awam. Nak tambah sikitlah, Dok. Okey. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Sangat setuju. Okey. Siapa dia nak menjampuk ni? Saya tak pernah lah, Cik. Tak pernah tak payah kita nak jemput lah. Saya masuk lah. Mana ni? Saya pun insyaAllah sokong 100% sebab keuangan itu menjadi anchor kepada sesuatu parti dan dia boleh gunakan wang itu untuk pelbagai guna. Seandainya kita mendapat tahu ataupun dibuat secara publik, sekurang-kurangnya dalam mesyuarat agung itu, sesuatu parti itu tentu ada ahli yang melihat secara detail tentang penggunaan dan kemasukan kewangan. Biasanya biasanya dana parti ini tidak disclose. Yes. Itu saja. Namun demikian, saya merasakan seandainya pihak kerajaan yang berkuasa, yang memerintah mengawal kemasukan dana asing, sekurang-kurangnya kita boleh menyekat kemasukan yang lebih besar yang kita tidak ketahui. Sekurang-kurangnya ahli-ahli dia boleh buat pertimbangan. Nanti Datuk. Dana asing, okey. Kalau dana dalam? Dana dalam pun insya-Allah itu pun kena dilihat juga. Kerana daripada asing melalui orang tengah boleh masuk melalui pintu belakang dan sebagainya. Jadi dengan kata yang lain, monitor kepada kewangan itu sangat mustahak. Dan bagi mereka yang melanggar peraturan, kalau kita masukkan dalam peraturan kewangan sesuatu parti, maka parti itu mungkin boleh digugurkan atau diharamkan. Jadi dengan kata yang lain, kemasukan kewangan
tanpa batas itu dapat dielakkan demi keberkatan perjuangan. Terima kasih, Tok. Okay, ya, betul tu. Saya sokong sangat. Cuma saya tak mau tumpukan kepada duit saja. Ya, memang duit itu penting. Tapi ada 4 perkara lain yang perlu kita beri penekanan. Itu kaedah. Kaedah dia mengenengahkan partinya. Menggunakan sentimen-sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat, kita kena haramkan mereka. Itu kaedah. Duit, 1. Kaedah, 2. Ketiga, bahan-bahan yang diguna. Bahan-bahan yang diguna ini tidak boleh mencemarkan personality. Digunakan tak boleh nak menconteng arang di muka sesiapa, sebab ini kaedah. Yang ketiganya, yang paling penting pada saya ialah dalam kita nak memantapkan keharu-biruan di peringkat hilir itu, kerana di hilirnya keruh, Datuk Muk kata di hulunya keruh, di hilirnya keruh pastinya. Jadi caranya ialah untuk memfokus kepada manusia yang menganggotai parti itu dan pemimpinnya. Manusia ni dia berbolak-balik, dia suka pada dunia, dia suka kepada haru biru. Jadi macam mana kita nak memantapkan akhlak manusia yang jadi pemimpin, akhlak manusia yang jadi pengikut. Dia tak boleh jadi pengikut lembu. Tak boleh dilakukan. Jadi pemimpin itu, inilah peranannya MDN, Majlis Dakwah Negara, untuk meningkatkan kepemimpinan pemimpin-pemimpin partai politik supaya dia patuh kepada siapa dia manusia itu yang nak jadi pemimpin. Terima kasih, Dok. Okey, terima kasih, Prof. Ya, Jay. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tunggu tu. Ada dengar? Dengar. Okay, saya ingin melihat dari 2 sudut. Satunya prasyarat kita panggil. Sebelum kita nak sesuatu itu, ada pre-syarat dia dulu. Contohnya, kita boleh bincang segala masalah dan masalah ni akan ada sampai ke kiamat. Tapi prasyarat dia mesti mempunyai kuasa dulu. Macam kita nak sesuatu tu syaratnya kena ada wang ataupun kena ada revenue dulu. Jadi pentingnya ialah sistem yang kita ada ini dipanggil demokrasi berparlimen ini ialah sistem mengadakan pentadbiran kerajaan. Itu penting. Itu prasyarat. Kalau kita tak ada yang itu, yang lain yang kita bincang ini semua pakar boleh cari, boleh list dan itu. Dan untuk itu yang terutama penting ialah kerajaan yang betul-betul berkuasa. Kalau kita tak dapat itu, apa kita bincang pun tak akan jadi. Semakna kita kena adakan satu kerajaan yang berkuasa, satu parti yang berkuasa untuk dapat kerajaan yang berkuasa. Dan isunya ialah satu juga kuasa yang boleh mengawal parti. Okey. Mana kerajaan yang tidak tunduk kepada kawalan di bawah parti? Begitu maksudnya. Kerajaan itu di bawah parti sebab mesti ada organisation yang mengawal kerajaan. Parti. Kerajaan pula memerintah dan perlu berkuasa. Maksudnya 2/3 misalnya. Jika tak ada kuasa 2/3 maka sesuatu yang kerajaan tidak mampu. So there will be no political power, bukan no political will. Parti yang kukuh untuk mentadbir kerajaan. Dalam parti itu perlukan kuasa yang mengimbangi dalam parti itu. Itu utamanya kita tidak terlibat. Kalau kita semua terlibat dalam parti, kita boleh kawal parti itu. Mereka tak boleh buat sewenang-wenang. Sebab kita ada suara dalam parti. Isunya yang tidak pandang ini tidak ada dalam parti. Yang boleh dicucuk hidung ada dalam parti. Yang boleh dibagi kain sarung dan sebagainya ada dalam parti. InsyaAllah kalau orang kita setakat nak bagi 10,000 atau 20-50 tak akan bergerak. Jadi ini asas utama. Kalau kita tak fokus kepada ini, perbincangan kita akan pergi kepada the negatives. Itu kita boleh senarai dan tidak boleh selesai. So maksud saya, kita selesai upstream. Pre-condition dulu, baru kita letak condition yang menyelesaikan. Jadi perlu nombor satu sekali, macam Melaka, Alhamdulillah, tugas utama mengundi itu melantik kerajaan yang berkuasa.
Yang lain itu datang kemudian dah nak kemakmuran nak tu itu dalam urusan dan tugas kuasa kedua, dulu tugas kedua ialah parti itu berkuasa dan ada kawalan dalam parti itu. Iaitu orang profesional dan sebagainya yang mereka segan dan mereka tak mampu buat sebab kita boleh tentang mereka dalam parti kalau mereka buat. Masalahnya the leaders ni sekarang ni dia boleh buat sewenang sebabnya orang yang hebat-hebat, bijak, pandai dan tahu tidak ada dalam parti. Kita ada dalam parti saja. Jadi ringkasnya tu, we cannot solve problem by sitting on the river bank tapi bercakap nak cakap ikan, nak tangkap itu, ini macam-macam teori. We have to go into the road and dive. Baru jadi. Selagi profesional dan orang macam kita ini duduk atas tebing, tidak akan berlaku. Oh, itu sindiran yang keras tu, ha? Prof Zah, ini macam mana Cik Heng kita sindir kita ni? Tak apa, biar. Kita ni biar dia sindir, biar penuh, tak apa. Kita duduk atas tepi sungai ni. Kita nak tanya Prof Azizah ni, macam mana ni? Kita ni duduk atas tepi sungai, duduk khoya nak mengail lah. Kain pun tak ada siapa semua sekali. Tak ada kain. Upaya pun tak ada. Upaya tak ada tadi. Upaya pun tak ada. Okeylah, siapa dia nak ulah lagi ni? Biarlah dulu kita berkhoya-khoya lah dulu kata. Jadi macam saintis seolah-olah. Mudah-mudahan. Saya nak ingat tu sikit ya. Saya nak sentuh apa yang saudara bercakap tentang prasyarat ni, saya sangat sokong. Dan di sini satu parameter yang perlu wujud yang saya ingat Tu Mahathir pernah berkata-kata semasa dia duk tengok pilihan raya tu benar tak benar, dia tanya satu ungkapan yang saya ingat sampai ke ni. Dah dapat 2/3 ke belum? Pilihan raya mana tu? Lama dah. Lama dah. Dah dapat 2/3 ke belum? Dia duk tanya tu, dah dapat 2/3 ke belum? Bila pilihan raya tu putus, tamak, dia tak dapat 2/3, dia tak senang hati. Daripada situlah bermulanya kemelut ini di peringkat hulu. Maka apabila berlaku di Melaka 2/3 menang, masya-Allah. Itu suatu kerajaan yang akan berkuasa, yang akan kuat, dia ada 2/3 majoriti, dia bolehlah perbetulkan urusan-urusan dalaman sepertinya mensantuni keperluan garis panduan SPRM, membuat itu kerajaan negeri nak buat apa, Prof? Dalam negeri boleh buat. Tunjuk model di negeri itu. Kalau negeri Kelantan akan ikut, Terengganu akan ikut, dan semua negeri bersekutu ini di bawah Perlembagaan Malaysia yang telah pun akur kepada apa dia? Islam itu agama persekutuan. Dia bukan agama resmi macam Singapura. Islam adalah agama persekutuan, maka apabila ada JAD, Jabatan Kuasa di dalam, ada Jabatan Kuasa di luar, ada mesyuarat agung tahunan, mereka yang niat tak baik akan turun sekaligus dan tak berani menjadi calon. Okey. Siapa dia nak teruskan ni, kita ada banyak poin ni, tak apalah, kita boleh diterima apa poin ni. Tapi kalau saya nak komen sikit, melihat kepada poin-poin yang diberikan ni, seolah-olah kita yang berbincang pada hari ini lebih suka kepada satu bentuk demokrasi yang tidak macam sekarang lah. Bukan demokrasi liberal yang kita amalkan sekarang. Macam seolah-olah lebih kepada sifat demokrasi terpimpin. Maududi kata autodemokrasi. Campuran daripada autokrasi dengan demokrasi. Tak tahulah betul tak betul. Saya hanya pembaca je lah. Siapa nak sambut ni? Anda tu? Ya, okey. Sila. Terima kasih tu. Ya. Satu lagi untuk mungkin boleh diterima ataupun dibiaskan. Kalau di zaman kita awal kemerdekaan dahulu, guru-guru di sekolah rendah lulus darjah 6 ataupun SRP. Tapi kalau sekarang ini untuk menjadi guru, mestilah sekurang-kurangnya ada ijazah untuk melahirkan pelajar yang lebih hebat. Jadi kita melihat di negara kita ini kriteria minima untuk calon menjadi calon itu tidak jelas. Ada mungkin di antara mereka bijak bercakap hebat,
tetapi dari segi aspek yang lain lemah. Jadi untuk membawa negara ini lebih hebat ke depan, perlu ada prasyarat pelantikan untuk menjadi ahli Dewan Rakyat kurang-kurangnya. Kalau macam ni Datuk, kalau macam tu Datuk, kita nasihat kepada parti politik jangan ambil selebriti. Jadi calon, Ya, itu di antara pasal orang pandai bercakap, orang politik memang tidak lari daripada kebijaksanaan pidato. Jadi kita terpengaruh dengan pidatonya itu, akhirnya kita kehilangan arah tuju matlamat yang sebenar. Jadi saya merasakan sudah sampai masanya ada kriteria asas untuk menjadi calon. Sekurang-kurangnya dia berkelulusan sarjana degree pertama. Kalau tidak boleh PhD. Barulah negara hebat. Ataupun kena masuk exam perlembagaan dulu. Itu macam RMJ juga. Macam pasal kalau mereka tidak tahu perlembagaan, maka kacau bilau lah. Betul. Jadi, itu saya melihat credibility pribadi calon itu perlu ada untuk membolehkan mereka dipilih oleh orang lain. InsyaAllah. Saya setuju sangat. Mesti ada kriteria nak jadi calon. Kita nak kahwin pun kena ada kriteria. Kena pergi ke sekolah kahwin dulu. Di negeri China, walaupun dia itu kuasa-kuasa besar parti komunis, siapa saja nak menjadi wakil rakyat dan juga mereka yang berada dalam sistem kerajaan, dia mesti lulus beberapa exam. Jadi kita di Malaysia, siapa saja boleh jadi calon. Dilantik oleh ketua partai berkenaan, dan asalkan kau tahu ikut, maka kamu jadi calon. Penentuan calon pun ikut kriteria apa yang bos kata. Jadi saya sangat-sangat setuju kena ada kriteria jadi calon, dan ini mesti dibawa masuk dalam garis panduan SPRM. Saya nak timbul satu persoalan. Masalah macam majority panel hari ni dia lebih suka kepada melihat kuasa regulator yang lebih besar. Tapi kalau kita melihat kepada budaya politik, kita tidak mesti ada banyak peraturan, tapi kita perlu, ini saya cuba tanya bukan pendapat saya juga. Antara peraturan dengan budaya, mana lebih berkesan dalam melakukan sesuatu, menjamin sesuatu itu jadi perkara yang baik. Mana lebih baik kita banyak perketatkan peraturan supaya orang menjadi begini, macam kat universiti kita sekarang ini sampai budaya pun mati. Kerana peraturan banyak, budaya universiti mati. Ataupun kita mesti galakkan budaya politik itu tanpa banyak peraturan. Saya nak cadang tu. Ni budaya. Singkat saja. Sebelum sesuatu nation, sesuatu bangsa berbudaya ataupun bertamadun, dia kena ikut beberapa peraturan. Kena ada peraturan dululah. Dia kena ada yang wajib, kena ada yang harus, kena ada yang sunat. Kalau tak ada peraturan langsung, laissez-faire, jadi akan budaya cacat merbah. Kita masuk universiti pun kena ada. Kalau dalam sistem common law dulu, maknanya mula-mula tu bukan ada banyak sangat undang-undang. Common law biasalah. Tapi rukun saja, rukun Islam 5. Tapi lama-lama kelamaan masyarakat itu berbudaya, dia berkembang berasaskan kepada budaya hidup. Atas peraturan-peraturan yang sangat-sangat luhur dan juga melestarikan dia itu sebagai manusia. Okey. Rukun iman 6, rukun Islam 5. Cukuplah sebelah je. Tak usah banyak. Okey, ada orang lain lagi nak sambung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Jainuddin. Okey, silakan. Tadi kita ada sebut berparti dengan berpolitik. Ada banyak ni, tapi mungkin dari segi susunan tu saya tak pasti kalau dulu ke yang mana kemudian ke. Tapi bila kita sebut berparti dahulu ataupun politik dahulu, bagi saya berparti lah, sebab kalau asas kepada parti, umumnya lah parti kita dah ada peraturan. Jadi kita nak daftar pun, walaupun isu minima ahli dan sebagainya, tapi memang dah ada peraturan. Jadi sebelum kita tubuhkan parti dah ada peraturan. Jadi bila dah tubuhkan parti, bagi saya isu yang berlaku sekarang ni ialah
bukan mengenai peraturan sangat ataupun budaya, tapi lebih kepada individu berkenaan. Kita ambil contoh macam paling simple lah. Dan penguatkuasaan pun dia ada, kalau macam trafik, kesalahan trafik. Kita semua tahu kalau highway 110 salah, kalau lebih 110. Tapi ada keadaannya lah, keadaan yang takkanlah jalan ada 120, 120 tu keadaan dia elok. Maknanya itu penguatkuasa kata tak boleh. Macam mana pun dia akan saman. Kalau betul-betul dia kuatkuasakan, penguatkuasaan akan ada masalah. Sebab saya rasalah, cubalah buat betul-betul. Saya rasa hampir 80%, 90% tak larat pula nak saman. Itu maknanya dia penguatkuasaan pun adalah di segi timbal balas lah. Jadi parti tadi lebih kepada ahli dan kepimpinan. Jadi sekarang ni kalau isu sebelum pergi pada isu politik, maknanya sekiranya parti itu sendiri bermasalah dari segi ahli dan kepimpinan. Kalau masalah ahli, kepimimpinannya bagus, insya-Allah lebih mudah untuk urus. Sebab yang di atasnya ketua, jadi ahli ini di bawah. Macam cikgu dengan murid-murid lah. Murid-murid ada masalah, cikgu memang ditugaskan. Tapi kalau cikgunya bermasalah, murid yang bijak ke murid yang habis semua tak boleh pakai. Ya? Jadi sekarang ni kalau keadaan apa yang berlaku sekarang ni, kalau kita tengok mungkin sikit sebanyak kita boleh tahulah. Kalau kita tanya sendiri, adakah kepimpinan parti-parti politik yang utama di Malaysia ni mencapai satu standard? Tadi Prof Wan ada sebut pasal standard calon. Tapi sebelum pada pergi berpolitik tu, standard kepimpinan parti terlebih dahulu. Adakah kita ada satu standard yang minima? Maksudnya, kalau dia jadi pemimpin parti, kalau dia menang pilihan raya ni, dia boleh jadi menteri. Standard dia boleh. Adakah sampai level tu? Jadi kalau kepimpinan parti pun tak boleh menilai kepimpinan diri parti sendiri. Jadi macam mana nak nilai orang? Itu yang pertama. Dan apabila kita sebut pasal pilihan raya, ada benda yang kita bincang tadi, yang pertamanya ahli. Ahli tukar parti. Tapi sebelum pada tu, kalau kita tengok di pilihan raya di Malaysia, senario dia, saya rasa tak ada parti yang bertanding secara individu. Yang bertanding ialah gabungan macam Barisan Nasional, kan, Perikatan Nasional, dan apa yang berlaku masa PACE tu yang menyebabkan kejatuhan yang asasnya ialah parti dalam gabungan tu keluar jatuh. Itu memang pun berlaku, bukan individu saja. Jadi balik kepada kepimpinan parti tadi. Dan kalau berlaku kes yang demikian, ya lebih teruk lagi lah. Jadi maknanya kita tak ada satu parti yang dominan macam di Malaysia. Macam di sebelum ni Prof Datuk Pengerusi ada sebut pasal sistem dua parti macam di negeri luar. Jadi dia dua parti yang dominan, kita dah tahu dah. Tapi di Malaysia ni tak ada satu parti yang dominan. Sebab tu kadang-kadang macam orang kampung pun tak pasti semua. Dia orang tahu atau tak. Sebenarnya yang bertanding bukan UMNO. Bertanding ialah Barisan Nasional. Dan Barisan Nasional adalah satu bangunan yang melibatkan ramai-ramai. Jadi apa yang berlaku sebelum ni, apabila Barisan Nasional memerintah yang lama tu, ialah kerana UMNO betul agak kuat dan dia menjadi dominan. Jadi orang nampak dia boleh mengawal Barisan Nasional. Tapi apabila kepimpinan parti lemah, habis semua gabungan dia lemah lah. Jadi poin saya dekat sini ialah balik kepada isu kepimpinan dan ahli. Sekiranya pimpinan dan ahli, kepimpinan dululah. Sekiranya kepimpinan kita tak ada satu standard yang cukup, kalau kita menang pun mungkin nak kata nasib ke mana saya tak pasti. Sebab apa? Bila pengundi yang memilih, pengundi tak semestinya ahli parti. Dan kalau kita tengok statistik pun kebetulan kalau macam Melaka yang mendapat dia panggil popular vote, yang tak keluar mengundi ialah 35%. Undi BN tak sampai pun tak sama pun dengan yang tak keluar mengundi, sebab terlalu banyak yang bertanding. Kalau tak silap BN 25%. Yang lain tu lebih rendah lah. Jumlah 100%. Tapi keluar mengundi 35%. Yang tak keluar mengundi lebih tinggi daripada BN. Tapi sebab sistem kita kira kerusi lah, bukan popular vote. Jadi dari satu segi walaupun menang, tapi kita tak boleh mengambil andaian bahawa rakyat dah suka. Jadi kadang kesimpulan yang salah menyebabkan kita apabila kita bergerak, kita bekerja, kita terlupa bahawanya ramai lagi rakyat di sana yang memberi pandangan-pandangan berbeza, dan kita harus raikanlah
raikan juga. Sebab tu bila isu parti yang menang, tapi bila dia menang, yang kalah akan bukan bulilah, macam tak sama rata lah dari segi pelaksanaan. Jadi yang ni adalah antara salah satu sebab yang bila orang ni menang, orang ni akan balas dendam. Jadi benda-benda yang macam ni bila kita berpolitik semasa pilihan raya, tapi bila dah menang sebagai pilihan raya, kita bukan lagi sebagai parti, kita sebagai kerajaan yang memerintah untuk rakyat lah dan negara. Jadi yang ni yang kadang-kadang ada perbezaan yang kita tak dapat bezakan. Berpolitik dah habis. Dan apabila kita memerintah, kita adalah sebagai satu kerajaan yang menjaga keseluruhan rakyat dan negara lah. Okey, itu poin yang kedua. Yang ketiganya mengenai dana. Saya rasa tak ada parti yang tak perlukan dana untuk menang. Sebab kalau macam sistem di Malaysia, setiap kita ada 222 kawasan parlimen dan DUN lagi banyak. Kalau kita darab saja kos dia memang sangat tinggilah. Dan parti-parti yang kecil tak akan mampulah untuk bersaing. Jadi apa yang berlaku apabila dana-dana politik tidak dibuat satu peraturan yang ketat. Jadi bukan dana politik, ada yang disebut dana politik tapi tidak sampai kepada parti politik. Sepatutnya siapa yang nak terlibat dalam politik ni, pandanganlah. Kenapa kalau saya nak bertanding politik, saya kata saya tak ada duit. Dan kebanyakan orang-orang profesional yang mempunyai adik-adik yang bagus dan kuat bekerja, mereka ni tak sempat nak pergi cari duit, mereka nak bekerja. Tetapi apabila mereka bertanding atas tiket parti yang akan menguruskan hal-hal berkaitan kewangan mereka. Bukan mereka pun cari duit. Itu yang timbulnya projek dan sebagainya. Aku nak bertanding, aku ada jawatan, aku kena ada projek supaya aku ada duit untuk ni. Jadi itu yang dah jadi salah fokus. Dia nak bertanding, asalnya mungkin dia nak bekerja untuk rakyat negara, tapi disebabkan parti tak support, dia kena cari duit sendiri. Dan dia cari, dia akan jadi isu-isu lain lah. Jadi parti yang bertanggungjawab untuk dapatkan dana untuk parti, dan parti akan support semua. Jadi dia akan boleh memilih lebih mudah untuk memilih sebab dia ada kuasa dana dan dia ada lebih ramai lah dia punya pool dia punya calon-calon dia. Jadi kalau kita memilih calon yang salah, jadi dia akan berkait lah, kita pun faham kalau calon yang salah sebab rakyat. Kalau bagi saya lah, penting untuk parti memilih calon yang betul sebab rakyat memilih berdasarkan, kalau kita tengoklah setakat ni sejauh mana kempen satu parti itu berjalan lah. Kadang-kadang kita tengok setengah tempat tu calon tak ada pun selalu turun, bergerak dan sebagainya. Tapi dekat pilihan raya turun, buat kerja sikit, boleh menang. Sebab apa? Sebab masa nak mengundi tu penting. Kadang-kadang kalau kita nak nilai dari segi rakyat sokong kita, sebenarnya apa yang kita buat sepanjang kita menang sampai pilihan berikutnya, tak semua yang betul-betul bekerja lah. Jadi bagi kita, kalau lebih baiklah parti sendiri memilih orang yang betul untuk bertanding. Jangan bila dia menang atas parti ni, asalkan dia buat kempen bagus. Kempen bagus, sosial media jalan, lepas tu macam-macam bagi, dia boleh menang. Jadi kalau menang yang macam ni akan jadi masalah kepada kita untuk jangka panjang lah. Itulah, cuma tak tersusun lah saya bercakap ni. Okey. Kita boleh faham lah. Okey. Kemana idea tu perginya, masalah berpolitik dan berparti ini. Jadi soalnya sekarang ini, apa yang berlaku dalam masyarakat kita ialah kita tidak nampak ke arah mana parti-parti politik kita. Jadi dia duduk bersimpang siur. Sama ada ke arah suatu sistem liberal yang ada mempunyai, sebenarnya sistem liberal tu dia banyak bergantung kepada moral, akhlak kan. Tanpa akhlak politik atau moral politik yang tinggi, sistem liberal memusnahkan. Kalau dia tidak ada akhlak atau moral politik yang tinggi, dia perlu tertakluk pada regulator undang-undang, peraturan dan sebagainya. Tapi bila undang-undang peraturan itu banyak sangat, mengikat dia daripada
bekerja. Jadi itulah yang saya tak tahu. Satu lagi masalah politicking, terlampau banyak berpolitik di kalangan parti-parti yang ada. Banyak lebih melihat kepada saya bukan awak dan awak bukan saya. Cuba siapa ni nak sambung tu Haji Nordin punya pandangan tadi. Ni Tok, dia saya tengok perubahan. Ya, bila perubahan ni berlaku, maka jika tidak dikawal, kita nak cari jalan pulang tu tak sampai lah. Jadi kita dulu ramai-ramai kita nak merdekakan negara. Nak merdekakan negara, lepas tu dah merdeka. Merdeka adalah antara kita berpecah juga. Jadi biasalah perpecahan tu. Jadi nak bangunkan negara, bangunlah negara. Dalam pembangunan negara ni apabila rezeki melimpah ruah, berpecah lagi. Jadi sikap dan minda tu tujuan dan matlamat. Apabila kita fikir apa yang aku dapat, jika dibandingkan dengan apa yang agama, apa yang rakyat, apa yang negara dapat. Jadi kalau kita tak fokus balik kepada tujuan dan matlamat kita, nak jadi wakil rakyat, misalnya tak jadi wakil rakyat, boykot lah, sabotage lah dan sebagainya. Jadi itu yang tak menjadinya, itu yang rosaknya. Jadi kalau nak dapat kuasa, macam mana kalau ada mentaliti, kalau ada sikap sebegitu. Jadi kita kena ubah balik. Perangai sikap ni kita kena balik kepada dulu. Waktu semangat kita nak memerdekakan negara, nak memperjuangkan agama. Cumanya Datuk, kita ni bukan kita yang berbincang hari ni. Kita orang politik lah dah. Orang politik, saya tak tahu orang politik dengar tak dengar kita bincang ni. Jadi bimbang yang takut kita berbincang dalam satu ruang dan orang politik bergerak dalam satu ruang macam Cik Ibrahim kata tadi lah. Jadi kita ni jadi orang akademik, idealism yang kita bagi tu banyak, tapi macam kata tu lah, macam yang saya selalu sebut, Pak Engku kata, dia kata saya kata kepada Mahathir, orang politik ni bodoh, kerja saja, mau fikir tak pandai. Lepas tu bila saya tanya dia, Mahathir kata apa kat aku? Dia kata, Mahathir kata orang akademik ni cakap banyak, kerja tak pandai. Jadi duduk dalam satu ruang yang berbeza antara satu sama lain. Saya sambung tu. Saya lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Tadi saya utarakan prasyarat. Apa-apa pun prasyarat tu penting. Prasyarat nak jadi Islam pun ada. Okey. Keduanya bercakap pasal peraturan tadi. Peraturan ini tidak boleh banyak sangat. Islam pun wajib sedikit je. Yang lain tu you are free to do selagi tidak melanggar. Dalam mana-mana sistem kita tengok pun dalam hidup kita tidak bersyarat kepada cara orang hidup, tapi ada peraturan sedikit. Begitu juga dalam bisnes tu tak ada syarat sangat, tapi orang bisnes dah tahu budaya bisnes macam ini. Tak ada syarat mengatakan harga kena murah, barang kena kualiti, selamat, tak ada. Itu budaya dalam bisnes. Jadi budaya itu penting. Masyarakat jika tidak mempunyai budaya bagus dalam politik, dalam bisnes ke dalam mana, maka tidak akan maju. Jadi saya nak pada syarat. Syarat ni tu bila kita sudah ada. Pertama, Allah anugerahkan kita bumi ni dan majoriti Melayu. Ada syarat tu. Jadi kita kena tunai syarat. Dalam politik syaratnya tak ada guna kita majoriti kalau kita tidak memilih kerajaan majoriti. Apa guna? Jadi syarat pertama kita kena cari satu kerajaan majoriti. Kerajaan itu hanyalah alat bagi kita, bukan dia. Jangan kita taruh kita dan dia. Dia. Kerajaan itu tak ada, kerajaan itu kita. Kalau silap kerajaan, silap kita. Maka kita perlu memilih kerajaan yang betul-betul berkuasa. Itu pertama. Keduanya, kita rakyat ni, stakeholders kena ada kawalan dalam parti. Pemimpin itu di tangan kita, mengawal pemimpin di tangan kita, memilih mengawal. Jadi kita kena ada ini. Ini menjadi syarat kepada kita, kewajipan kita.
Okey. Lepas itu barulah bila syarat ini kita letak dan kita berjaya, maka kita pergi kepada menyoal. Bila kita dah ada kerajaan, pemimpin yang bagus dan sebagainya, menyoal apa nak jadi kepada ekonomi? Anak saya tak ada kerja. Apa macam agama macam ini? Undang-undang apa ini? Kita soal. Macam mana pelajaran ini kita tinggalan? Jadi lepas kita letak syarat itu, fokus kita hanya kepada apa kita nak. Dan itu sebab kita lantik mereka. Jadi itu kita ada. Masalah ini kita panggil continuous improvement, tetap akan ada sampai kiamat. Itu berjalan mengikut proses. As we go along, kita pindah undang-undang mengenai katak lopak, kita pindah undang-undang. Kalau bank boleh kawal sampai 1 sen pun Datuk tak keluar, tak tiris. Kalau hilang boleh tahu, macam mana kita tak boleh buat? Sistem sudah ada, semua dah ada. Tapi masalahnya kita nak fix the Lego tu tak boleh. Sebab Cik, cuba bagilah apa beza antara budaya bisnes dengan budaya politik ni. Takut sangat berbeza. Okey, budaya bisnes ini dia pertamanya ialah stakeholder pelanggan ini dia tahu apa dia mahu. Dan jika dia tidak dapat dia rugi. Maksudnya kalau kita beli barang tak bermutu, barang itu tak boleh guna mereka, dia tahu. Begitu juga bila kita masalah dalam politik ni ialah undi itu ialah uang kita. Jadi maknanya stakeholder dalam politik itu kucak-kacir. Stakeholder tu tak faham apa, misalnya dia pergi mengundi tu apa. Dia beli mengundi. Cumanya yang dia faham ni, kalau aku undi ni dapat kain sarung. Ini apa guna? Tapi dia tak lihat anak dia tak dapat kerja. Dia tak lihat masjid dia tak diganti kerana bocor. Dia tak nampak itu. Dia tak nampak yang nilai tanah dia di Macang tak ada nilai. Dia tak nampak yang nilai di Kuala Lumpur 1 ekar pun 400 million. Dia tak nampak semua ini. Ini ialah kerana kita silap dalam membuat keputusan. Dan membuat keputusan dalam politik itu melibatkan terlampau luas implikasi dia. Ini orang adakah asasnya ialah kerana orang Melayu kita dia pendidikan kita panggil apa, pendidikan awam dia tidak cukup kuat. Saya rasa yang berlaku ialah kekeliruan. Contohnya Islam tu semua, tapi Islam tak ada dalam buku yang macam Al-Quran tu bagaimana nak masak nasi. Dia tak bagi tahu bagaimana kita nak masak nasi itu, tapi dibagi akal untuk kita buat terbaik. Itu dia suruh. Dalam sesuatu itu Islam kata buat terbaik. Jangan langgar akidah, itu saja. Jadi dalam kaedah itu pula Allah bagi kita semua ilmu dan sains untuk kita guna kepandaian itu. That is the name of the game. Tapi bila kita pergi politik, kita kekeliruan terutama dalam Islam. Mengapa kita tak kata restoran politik, kereta Islam, bola Islam, baju Islam? Tak ada. It's understood that memang kita tertakluk kepada Islam. Tapi dan kerajaan itu hanya alat. Seperti mana kenderaan, seperti mana pisau, seperti mana senjata, seperti mana uang, gitu. Tapi kita tak kata ini uang Islam, ini nasi Islam, itu confusion itu penting. Dan benda ini saya rasa dikelirukan oleh pemimpin. Banyak yang berlaku ini ialah persepsi daripada realiti. Anggapannya begitu. Anggapannya kalau kita tukar kerajaan, akan jadi hebat. Persepsi. Tapi realiti dia tak tahu. Bila buat, kucak-kacir, habis punah. Ini pentinglah. Dan saya rasa isu utama dalam politik ini ialah orang macam kita tak main peranan. Ilmu banyak, bercakap banyak, kita tak main peranan. Kita tak main peranan ke, Cik? Betul ni. Saya sikit pandangan, bro. Nanti lah Cik. Dia nak jawab ni. Dia sebenarnya kita mungkin susah untuk berperanan dalam parti sebab parti ni sekali dia seorang ahli dan apalagi kalau ada jawatan mungkin dia berperanan untuk parti. Tetapi untuk berpolitik adalah lebih umum lah, maknanya
dalam Malaysia ni kita sebut antara stakeholders yang paling besar dalam sistem politik ialah pengundi. Pengundi ialah komponen paling besar yang terlibat bila berlaku satu pilihan raya lah, khususnya pilihan raya umum. Dan apabila luluskan pendaftaran automatik selepas 18 tahun terus daftar sebagai pengundi. Ini akan memberi satu implikasi yang sangat besar lah kepada pemilihan akan datang. Dan sekiranya data ini akan digunakan sebagai data pemilih untuk pilihan akan datang, jadi antara peranan yang boleh dimainkan oleh semua pihak termasuk kita lah yang bukan aktif berparti ni. Sebab yang berparti okeylah, dia yang berparti dan politik ada, tapi tak semua yang faham apakah sebenarnya berpolitik. Kita nak bentuk satu kerajaan yang baik, yang kukuh, yang stabil, yang hebat lah. Dan kalau boleh yang kukuh ni 2/3 majoriti. Kaedah dia macam mana. Tapi balik kepada stakeholder yang paling besar tadi, maknanya pengundi. Saya rasa kalau kita boleh buat survey, adakah kita buat, kalau mungkin kita boleh buat satu kajian ni, tengoklah kalau ada, kita buat sampling untuk setiap negeri ke setiap kawasan, berapa ramai pengundi kita ikut pola pengundi, ikut satu kawasan kampung ke, umur dan profession pengundi muda. Kalau sampel-sampel yang cukup, saya rasa persentage yang sangat rendah yang faham kenapa kita mengundi. Kalau yang betul-betul faham kenapa mereka akan mengundi, sebab tu kita tengok setengah-setengah tempat ada yang tak mengundi, tak nak mengundi. Sebab apa? Macam protes lah. Aku mengundi ni pun, ni problem juga, ni problem lagi, tak mengundi, tak menggunakan hak dia. Sebab apa? Sebab balik pada asas tadi, calon dia tak ada. Maknanya calon tak menepati minimum kriteria. Ini khususnya golongan-golongan profesional. Dan untuk maklumat ahli grup dalam ni, sebelum PRM Melaka tu ada satu grup datang dekat KT ni. Kebetulan sembang-sembang saya tanya dia, ada bincang apa ni? Saya kenal. Oh, bincang PRM Melaka, kenapa nak cari calon bebas? Betul ke? Dia orang serius. Memang dia serius. Dia mencari calon bebas. Dia ni kumpulan profesional. Kenapa jadi calon bebas? Dia kata sebenarnya bukanlah memang duit tak ada pun, tapi macam seolah nak tunjuk protes lah. Protes. Sebab dari segi pemikiran dia orang ni, mereka tahu kenapa nak milih pemimpin yang macam mana dan apa yang dia orang nak. Contohnya macam kalau mereka sendiri berada di dalam kawasan tu dan pemimpin mereka agak, orang kata apa, kita nak bercakap, bukanlah kita ego dan sebagainya, tapi syarat minimum pun mana kita bercakap pun dia tak faham. Macam mana dia nak pimpin kita? Contoh kan. Jadi macam setengah orang dia tak kisah. Oh, dia tengok ni parti ni orang undi je. Tak kisah. Jadi apa sebelum undi apa yang dapat tu je. Tapi selepas mengundi sampai pilihan berikutnya dia tak faham. Jadi peranan kita maknanya profesional dan orang awam yang mungkin kita bukan aktif politik dan mungkin platform ini, tapi kita tidak berparti, tapi kita boleh menyampaikan apa sebenarnya tujuan politik. Dan benar ni memang dalam Islam pun disuruh, dan kita kena tahu, maknanya kita boleh sampaikan kepada masyarakat khususnya pengundi macam mana kita boleh membuat pilihan yang terbaik untuk memilih kepimpinan mereka dan seterusnya. Sebab siapa yang terpilih di parlimen akan menjadi kepimpinan di negara. Kalau terpilih di DUN akan jadi kepimpinan di negeri. Itulah pentingnya memilih calon-calon yang betul tadi lah. Jadi kalau ada, yang ni memang memerlukan kos lah Prof kalau kajian ni. Tapi kalau ada yang menaja, saya rasa ini adalah satu peluang yang terbaik lah untuk MDN. Ini Tuan Haji, kajian tu ada dalam perpustakaan universiti. Melamuk-lamuk. Cumanya tidak ada siapa yang terkini ke maksudnya? Yang terkini dan analisa insyaAllah. Sebab saya pernah buat sebelum ni lah. Kita ada boleh buat sedikit analisa yang saya rasa bila kita buat analisa tu, ramai pihak akan berjumpa dengan MDN nanti lah. Sebab saya rasa MDN ni ramai di kalangan dengan kita ahli profesional. Jadi kajian yang dijalankan secara profesional mungkin kena bincang betul-betul. Jadi bila dapat keputusan tadi yang sampling kena betul lah, insyaAllah akan membantu. Sebab mereka akan parti-parti politik, saya rasa jarang
selalunya parti politik ni membuat kajian yang keseluruhan dia agak bias lah. Biasanya agak bias. Ya tu yang duk buat tu kenyataan sekian tu. Sebab bila saya buat kadang-kadang tak berapa nak yakin, bodek juga macam bila buat sampling, sebab kita tengok jarang di Malaysia ni kalau nak bercakap dalam masyarakat pun kita nak lawan, bukan masuk lawan bos, tapi bila bercakap yang bertentangan dengan arus, kita akan dianggap melawan. Kau ni kau dah kena mak. Kita tak boleh terima macamnya. Lebih lagi lah kalau orang yang menegur tu orang Muslim ke, orang tak ada pengalaman ke. Tapi keadaan kita macam tu. Jadi melalui kajian ni, jadi secara tak langsung kita boleh menyampaikan melalui secara ni lah, bukan saya direct lah. Jadi kita boleh dapat feedback daripada semua pihak. Tapi ni cost dia lah tinggi sikit. Bagi orang yang berbudi bahasa indirect, tapi bagi orang macam setengah-setengah terpakadem, itu yang jadi masalah tu. Dia akan, orang kita bila buat macam tu dia akan berlawan. Siapa membanyakkan, walaupun umur muda saya dah 55, tapi kita bila berbincang dengan politik, bila dia berdendam memang betul benda sikit je. Kita kadang kita bercakap tak ada niat apa-apa lah, tapi kita bercakap tapi benda tu sampai bertahun dia tak boleh jumpa kita, tak nak cakap dengan kita. Maknanya dari segi prasyarat untuk perbincangan tu, kata budaya tadi Prof, budaya. Macam budaya termasuklah siapa yang dalam tadi Tuan Cik Ibrahim dalam korporat dan sebagainya lah, macam kita kalau GIC ke atau company khususnya kepimpinan kerajaan, maknanya di kementerian ke, kalau atas ni dengan bawah kita tak boleh bercakap ikut. Jadi ini mungkin dari segi aspek budaya jugalah, budaya orang kita. Budaya kita nanti kita tak boleh sampai ke, susah nak buat kesimpulan lagi kan. Okey. Lagi. Boleh saya sambung sikit lagi tu? Sela. Saya nak bercakap pasal budaya tadi. Budaya ini penting sebab ianya membentuk kehidupan. Walaupun kita kata budaya agama, budaya Islam, budaya secara hidup. Jadi dalam hal ini saya sendiri mengkaji dan saya juga bercakap dengan orang politik. Maksudnya orang yang ada pengaruh dalam politik. Tentang budaya ini. Saya kata pertamanya saya berpandu kepada pengalaman saya. Contohnya budaya politik yang salah. Budaya berparti yang salah. Di dalam, kalau saya banding dalam korporat misalnya, kalau kita tanya 1,000 pelanggan ataupun 100,000 pelanggan banking, dia tidak tahu siapa pengurusinya. Tak ditunjuk. Tidak tahu siapa CEO-nya. Dan manager dalam tu pun tak tahu siapa direkturnya sebab tidak ditunjuk. Yang budaya yang ditunjuk ialah budaya organisasi. Dan ini berlaku yang merosakkan parti. Saya cakap dengan UMNO contohnya, dalam mereka berfikir sekarang, bagaimana 2 orang pemimpin boleh tumbang gajah? Itu tidak logik. 100 orang tak boleh tumbang Petronas, 100 top CEO tak boleh tumbang Petronas, tak boleh tumbang banking sebab dia bina budaya organisasi. Pertamanya ialah budaya korporat tu lah maksudnya begitu. Organisasi ini lahir untuk khidmat kepada rakyat. Rakyat yang lahir untuk organisasi. Jadi dan keduanya, organisasi bukan alat untuk orang kerja pemimpin dalam itu. Tapi dua ini berlaku. Rakyat digunakan oleh politik, organisasi, dan pemimpin menggunakan organisasi. Ini kena pecahkan ini, bahawa sesiapa saja dalam parti tidak boleh menonjolkan dia. Macam mana untuk boleh percaya satu orang Perdana Menteri dia semua buat? Dia bijak, itu bijak. Tidak ada dalam dunia tu. Kalau tak ada office boy tak jadi, tak ada driver tak jadi. Tapi dia pandang. Ini orang kata kalau Perdana Menteri itu low profile, maka rakyat tak berapa sukalah. Dia yang membudayakan sistem feudal itu. Itu sistem feudal. Itu sistem feudal kita kena matikan. Ini zaman moden. Zaman moden. Kalau kita tengok itu, tidak ada lagi satu manusia yang boleh mengatasi institusi, organisasi. Dan dalam hidup ini,
Kita nak lahir sekarang pun kena pergi organisasi, kena pergi hospital, klinik, mati pun kena pergi kubur, kena pergi masjid untuk urus. Segalanya sudah sistem organisasi. Tidak ada bidan macam dulu. Jadi kita pertamanya sistem parti ini kena tukar budaya dia. Dan budaya ini bila diterima oleh rakyat dan pemimpin faham bahawa jika dia tak ikut budaya ini, dia terkeluar. Dia tak akan terpilih. Okey. Jadi ini asas utama dan saya pergi cakap kepada contohnya UMNO. Dia nampak besar macam gajah tapi dia lemah sebab dia tidak budaya kukuh. Kalau dia tak lemah, macam mana dua pemimpin boleh tumbang gajah? Tidak logik. Ada orang boleh tumbangkan Said Habis. Semua estate manager berhenti tak tumbang. Semua Petronas manager tak tumbang. Pegawai kerajaan gajah ni dapat dikalahkan oleh apa? Siapa dia yang bijak pandai sini? Tikus mengalahkan gajah dah. Jadi ini kerana budaya dia tidak kuat. Organisasi itu lemah, nampak je besar kerana ahli dia besar. So ini kena tukar. Dan bila parti organisasi lemah, maka kuasa kita lemah. Ianya alat kita, ianya jentera kita. Okey. Tapi kalau dalam kerajaan, kacau bilau macam mana pun dia sebab dia solid. Dia budaya korporat dia ada. Dia dah ada budaya yang kukuh. Maknanya siapa nak berhenti 100 orang 1000 pun tak menggoyangkan kerajaan. Tapi dalam parti ni 3 orang pindah ini menggoyangkan. Itu tak sepatutnya. Dia sepatutnya macam kerajaan juga. Jadi bila begitu maka tidak ada lah lompat katak apa semua ni. Okey. Cik Arun, tak secakap hari ni. Nampak relax macam putus angin dah bila kalah di Melaka ni. Okey, Datuk. Terima kasih. Ada siaran terputus dari banyak hujan lebat sini. Oh gitu. Kalau macam mana pun apa yang saya ikuti, banyak idea yang kita dalam tempoh sejam yang kita masih ada banyak siri lagi. Ya. Kita banyak idea sebenarnya yang dilontarkan oleh Datuk tadi, Ibrahim, oleh Nordin dan sebagainya. Satu analisa yang saya rasa padatlah kalau dari sudut penglihatan kita ataupun penilaian kita terhadap fenomena yang berlaku dalam sistem politik. Cuma macam Datuk katakan tadilah, kita berada dalam dunia yang ideal, dunia akademik, ya, dan di sebelah sana dunia politik. Sukar untuk kita ketemukan di antara idea-idea membina dan untuk kita bawa kepada suatu koridor kuasa, ya, supaya koridor kuasa itu dapat melaksanakan sesuatu yang ideal daripada pihak orang-orang yang bukan politik, golongan profesional, ahli dan sebagainya. Ialah macam kita nak siapa yang nak pergi gantung loceng dekat leher kucing. Jadi persoalan yang banyak yang dilontarkan tadi tentang sebab sistem kita ni kompleks sebenarnya dalam dunia politik ini, ya, di antara kepimpinan, di antara penyokong, pengikut parti dan sebagainya. Tapi kalau minda masyarakat kita, orang Melayu ini, terutama kita rakyat tu, kalau tidak berubah seperti mana yang tidak membentuk satu budaya seperti mana yang Saudara Cik Ibrahim cakapkan tadi itu, memang dia sukar sebab dia tidak tahu undi dia itu untuk apa sebenarnya. Jadi kita terhalang, ya, bentuk yang pemikiran masyarakat itu untuk sampai apa yang dicita-cita itu kita terhalang disebabkan oleh minda masyarakat tu seolah minda itu sudah diblok daripada mereka mengetahui. Jadi kalau kita bandingkan dengan dalam dunia perniagaan, memang dia lain seperti mana yang Saudara Cik Ibrahim katakan tadi. Sebab dalam dunia perniagaan tu budaya itu yang lain sebab tapi saya nak sebut ke Cik Ibrahim kan. Setahu saya ada sesebuah syarikat dalam negara kita ni yang paling dibimbangkan sekali ialah apabila orang nombor satunya sudah tiada lagi, maka segala organisasinya akan lumpuh. Nak jentik Cik Ibrahim sikit. Nanti dulu cahaya Rona. Okey, tak apa. Saya sama sikitlah jawab Datuk sikit. Sebenar Datuk, tidak ada satu orang boleh goyang institusi, tak ada. Kalau ada itu persepsi.
Tidak ada. 10 orang manager top Petronas boleh berhenti. Boleh buang segera, tidak akan goyang. Umpamanya ialah saya umpamakan seperti kapal terbang atau seperti kapal. Kapal itu saya ingat saya nak pergi hantar orang pergi Mekah di Pulau Pinang, Datuk. Okey. Ribu-ribu orang duduk sebelah, kapal tak sengit pun. 2,000, 3,000 orang datang duduk tepi di sebelah je. Kapal tak sengit. Oh, tidak orang macam unta lah. Sebab dia sudah reach competent level yang dia memang powerful. Begitu juga dalam organisasi. Tak ada orang yang boleh. Kalau dia boleh itu, dia macam UMNO lah. Besar di luar, sebenarnya di hulu. Buah timun yang nampak cantik, tapi di dalam itu tidak ini macam sosialisme Putu Gaddafi lah ni. Di luarnya hijau, dalamnya merah. Okey. Jadi asasnya Datuk, asas ni bermula daripada bawah. Kan, macam asas kehidupan mula dari planter naik besar jadi kayu dan sebagainya. Asas ni mula daripada orang macam kita. Saya tengok asas budaya ni, saya ambil satu je. Orang tanya tak, contohnya apa matlamat WhatsApp. Bukan nak melepas perasaan saya, bukan nak bagi apa-apa yang saya emosi. Ialah ada asas. Tapi bila kita tengok berterlibat dalam WhatsApp itu, ada budaya yang hendak mencapaikan matlamat, ada WhatsApp group. Itu, kalau kita celaru dalam budaya begitu, bagaimana kita nak handle benda besar? Itu. Jadi saya nak minta apa tu Tuan Haji Harun ulas yang Cik Him tu. Masalah budaya rakyat, budaya masyarakat. Mungkin demokrasi liberal tak sesuai dengan budaya kita. Kena ubah budaya atau ubah demokrasi. Macam mana? Yalah, agak rumit sebenarnya benda ini. Sebab dari segi tahap pendidikan masyarakat tentang politik tu agak rendah. Jadi seperti mana yang kalau kita bercakap tentang budaya dalam sektor-sektor yang lain, tetapi dalam sistem kemasyarakatan dia ada banyak masalah di tahap pendidikan ataupun tahap celik politik rakyat bawahan ini dengan idealisme yang kita sedang bincangkan. Jadi ini merupakan satu halangan yang agak ketara ya dalam usaha kita untuk nak mengubah minda itu. Jadi kalau kita tengok negara-negara yang maju, bagaimana mereka berfikir pemikiran masyarakat di negara-negara maju, ya, apakah asas yang membawa sehingga mereka mencapai satu tingkat pemikiran yang kita lihat agak tinggi dalam perubahan dalam sistem ekonomi dia orang, dalam sistem politik dia orang, dan kemudian kita balik kepada apa yang berlaku dalam negara kita itu. Jadi di situ kita boleh nampak apa sebenarnya masyarakat kita sedang fikirkan. Jadi kemungkinan masalah-masalah yang menghantui masyarakat kita dari segi tahap ekonomi yang rendah, tahap pendidikan yang rendah dan sebagainya itu menjadi membentuk satu minda, dan minda yang mengharap bantuan, mengharap subsidi. Jadi kalau kita lihat ya pemimpin-pemimpin memanglah ya mereka ini menggunakan benda-benda seperti ini untuk menggagalkan kuasa, untuk mereka terus populis ya dengan memberi bantuan subsidi bantuan serai hidup, BRIM dan sebagainya itu. Jadi benda-benda seperti ini akan membentuk minda yang tidak keluar ke arah satu seperti mana yang disebutkan oleh Saudara Cik Ibrahim tadi. Itu saya rasa kemungkinan tak tepatlah, tapi mungkin boleh Datuk tengoklah. Ya. Nampak tu, nampak. Cumanya bagaimana kita nak supaya lebih jelas. Tan Sri Alimuddin. Bagi Tan Sri punya wisdom sikit, kita cuba apa sikit. Macam mana ni? Mengenai apa, saya masuk tengah-tengah hari ni. Jadi ada. Tapi mungkin saya tak ikut daripada awal. Yalah, setakat yang mungkin perbualan kita ni lebih kepada PRN belaka lah. Saya rasa macam tu tak? Kesan-kesan daripada pilihan raya baru ni. Cuma saya dengar tadi banyaklah pandangan-pandangan. Tapi apa yang saya nak nyatakan bahawa politik di negara kita ni sebenarnya rencam. Tidak ada siapa yang boleh menelah atau membuat ramalan yang tepat
Contoh yang terdekat ni di Melaka ni lah. Di mana saya rasa saya banyak baca analisis ya, macam-macam penulis. Semuanya tak betul. Kantoi orang kata lah, kantoi. Analisis yang kantoi. Datuk Ismail, kantoi. Kerana keputusannya berlainan daripada kebanyakan penganalisis yang hebat-hebat ya. Tak sama ya. Jadi ini menunjukkan bahawa politik di negara kita ni sangat rencam ya. Dia politik kita ni banyak bergantung kepada pengundi. Pengundilah menentukan kemenangan calon. Dan pengundi ni dia ada banyak perkara yang dia ambil kira ya. Yang pertama sekali calon ya. Calon ni pula dia berbagai-bagai kriteria. Dia orang nak tengok apa kelulusan dia, sama ada tempatan ke orang luar ke, rekod-rekod sebelum ini, dari segi sahsiah dia, adakah dia ni seorang yang peramah, suka menolong, merendah diri. Calon tu saja dah 7-8 kriteria yang dilihat oleh pengundi. Kemudian tadi ada siapa ke cakap, Cik Harun tadi, tahap pendidikan pengundi. Ini pun lain-lain pula ya. Orang yang SPM saja lain, orang yang ada diploma lain, yang ada master lain, dan yang ada PhD macam Datuk Profesor Mahmud sendiri mungkin lain. Ada pendidikan yang tinggi ya. Jadi ini pun berbeza-beza cara mereka melihat politik ya. Kemudian manifesto parti. Parti ni dia tak ada manifesto dia. Pengundi ni setidak-tidaknya dia tahu okey parti ni ini manifesto dia. Apa yang diuntung daripada manifesto ni? Adakah berbaloi kalau dia memilih orang ni ya? Kemudian media sosial lah, ini jangan katalah ya, melalui WhatsApp group, melalui TV, radio. Ini pun pengundi-pengundi ni dengar ya tentang perkembangan politik, dan dia membentuk dia punya persepsi nanti siapa yang dia nak pilih. Kemudian cakap-cakap jiran dan juga anggota keluarga pun mempengaruhi. Jiran-jiran sembang-sembang sama di kedai kopi ke ataupun dekat-dekat rumah, dia pun cakap juga tu. Orang ni, calon ni macam ni, parti ni macam ni. Ini pun boleh mempengaruhi persepsi dia. Kemudian rasa hati dia. Tiap-tiap orang tu walaupun berdentun-dentam macam kilat sambar menyambar orang kata, tapi hati dia kata lain, dia jadi lain. Dia tak ambil tahu semua tu. Dan akhir sekali ketentuan ilahi lah ya. Allah dah tetapkan, orang kata manusia merancang, Tuhan Allah punya perancangan tu lebih lagi yang lebih baik, yang kadang-kadang kita tak dapat nak ramalkan. Jadi itu sajalah secara umum Ya. Terima kasih Tan Sri. Satu ulasan yang secara praktikalnya menyeluruhlah apa yang kita bincangkan tadi. Kemudian saya nak pergi tengok, ada Dr. Prof. Hafizah ada tu ataupun gambar saja ada. Sebelum saya nak balik ke Datuk Naim ini semuanya diusulkan oleh Datuk Naim macam Datuk Pak Suwan macam mana? Okey, alhamdulillah Datuk. Saya melihat satu di antara yang mungkin boleh dipikirkan bersama oleh non-political leaders, ahli profesional, iaitu yang Cik Ibrahim kata duduk berbuah atas tebing tu. Ada atas tebing duduk ngai. Okey. Jadi saya merasakan sudah sampai masanya juga kalau idea bukan ahli politik ini dibawa sebagai satu platform yang boleh dirujuk oleh yang lebih atas. Contohnya ke bawah Duli Agong, contohlah. Jadi bermakna dalam ucapan pembesar atasan itu, dia membawa sama pemikiran yang kita keluarkan ini, contoh. Jadi bagaimana nak sampai kepada pihak yang boleh bercakap ke atas yang lain, yang nantinya boleh membuat dasar yang lebih hebat dan lebih baik. Jadi saya merasakan bahawa penyatuan pemikiran
ahli fikir ini, academician ini jangan ditolak mudah walaupun mereka bukan terlibat politik, kerana mereka melihat jauh ke depan. Sedangkan kemungkinan orang politik melihat 5 tahun sekali. Jadi ahli akademik ini melihat 30-50 tahun ke depan. Jadi ilmu yang ada di kalangan ahli pemikir ini harus sampai kepada pihak yang boleh berkata kepada orang politik bahawa ini kita masih kurang, orang kampung masih belum mampu untuk membuat pemikiran yang betul, untuk membuat keputusan memilih calon yang terbaik. Jadi benar perkara-perkara yang ini saya rasa sesuai, maksudnya dibawa kepada pihak yang atas, khususnya Raja-Raja Agung yang boleh bercakap direct kepada rakyat di tengah-tengah, bukan berpihak pada A atau B. Jadi bermakna secara terbuka. Itu insyaAllah. Itu tambahanlah insyaAllah kalau baik. Okey, terima kasih Datuk. Nak balik Datuk Naim, ada ulasan? Saya jemput lah pula tu. Saya sudah mendengar apa-apa rempah yang dia. Ya, yang penting tu Cik M kata tu betul lah. Berpolitik pun yang pentingnya mengejar kuasa. Jadi selagi tak ada kuasa di tangan, perubahan, pembelaan, segala kebajikan tu susahlah nak disalurkan. Tetapi kita berbincang dalam masalah parti, kemelut parti, bagaimana kita nak pulang nak mencari jalan pulang ni, kita kena fikirkan bahawa zaman sekarang masih lagi, waktu COVID ni kita tak boleh berkempen, tak boleh adakan acara-acara. Saya nak tanya dua soalan yang berbangkit daripada Cik Heng kata tadi. Pertama sekali, kita perlu memperkukuhkan budaya politik kita, kerana dalam politik sistem demokrasi liberal ini kita perlu kepada satu budaya politik yang berbeza, bukanlah budaya apa ni kita kata orang Melayu ni dia punya budaya ikut ketua saja tu. Itu ikut ketua tu perlu pada ketua populariti lah, yang popular. Satu. Yang kedua, sama ada wajar, tidak wajar kita mempunyai satu gerakan masyarakat yang boleh mengatasi pengaruh parti-parti politik atau selebriti-selebriti yang lain. Dan bagaimana untuk mengadakan hal seperti itu? Nampaknya peraturan tu, pandangan peraturan tadi tidak begitu popular tu. Ya, sebab dalam peredaran zaman ni kita tak perlu banyak peraturan. Saya setuju. Tapi kita kena wajib ada peraturan, kerana budaya itu apabila dibina berasaskan kena bersandarkan beberapa peraturan. Kalau tak ada peraturan, the culture cannot grow. Maknanya budaya itu tidak akan bertumbuh. Jadi mana Cik Hen sama-sama ada panduan. Perlu ada panduan. Jadi tapi kita kena tengok pengalaman, dan kita juga kena tengok ilmu dan juga peradaban. Maknanya daripada mana orang tu datang. Kalau dia datang daripada satu kelompok yang berpendirian, berpendapat sebegitu, mengikut kelompoknya, maka susah kita nak ubah. Jadi cara mana kita nak mempengaruhi pandangan, bagaimana kita nak membangkitkan satu budaya yang sihat di dalam politik dan sebagainya, kena ambil kira lah beberapa sudut. Dan ia semua sekarang ni dengan adanya social media dan juga beberapa alat komunikasi yang lain, maka dia akan datang. Mungkin undi tak perlu pergi pusat mengundi, kita mengundi di telefon saja. Ya, dan kempen tak perlu kita adakan ceramah-ceramah dan sebagainya. Kita akan ada Zoom conference, kita akan ada secara atas dalam talian saja. Jadi peredaran masa itu akan membawa perubahan-perubahan yang mungkin apa yang kita bincangkan hari ini tak akan jadi relevan dalam masa 3-4 tahun, 5-6 tahun ataupun by the year 2030
banyak perubahan yang telah berlaku ya. Jadi kita kena juga tengok, look into the future. Apakah ejen-ejen perubahan dan perkara-perkara yang perlu kita teliti, perhatikan supaya kita bersedia. Jangan kita dah terantuk baru kita nak tengadah. Jadi apa yang kita bincangkan ni apa yang sedang berlaku dan kita fikirkan apa yang patut berlaku. Tetapi kita juga kena fikirkan apakah yang akan berlaku di masa akan datang dan bagaimana pula budaya politiknya, peranan parti-parti dan sebagainya. Dan oleh kerana itulah yang kita bincangkan tadi, nak daftar parti itu apa kriteria dia, nak jadi ahli parti apa dia, kalau nak tukar parti apa dia punya pematuhan. Maknanya tidak banyak sangatlah peraturan tu. Ya. Okey, siapa dia nak bagi ulasan lagi? Ini Zain. Saya sambung. Balik kepada budaya ini, kita kena pairkan dengan kefahaman. Sebab jika kefahaman budaya saja, dia tak boleh. Macam agama lah, Islam, tapi faham tak? Jadi tak boleh. Jadi banyak isu-isu itu tidak betul-betul faham. Apa demokrasi tak faham, apa kerajaan tak faham, apa. Jadi bila tak faham, kita mengharapkan lain daripada yang sepatut. Dan bila kita mengundi kepada benda yang lain. Saya bagi satu contoh yang ketara. Okay? Kita mengharapkan kerajaan bagi dan buat itu. Kerajaan tak boleh. Dia mengagihkan saja. Dia tak berniaga. Dia tak ada duit. Sama ada dia ambil aset, jual aset kita, atau dia butang bagi pihak kita, dia bagi ke kita. Dia mengurus saja, tapi kita ingat dia bagi. Sebenarnya dia jual tanah kita buat development. Tanah kita. Dia mengambil hutang bagi pihak kita buat development. Dia pungutai daripada orang lain, dia bagi kat kita. Memang perlu benda itu, tapi yang kita tak faham itu, untuk mendapatkan itu kita kena perkayakan dia. Itu sebenarnya kerajaan hari-hari bincang dengan orang kaya ni bagaimana nak maju, tapi benda tu tak nampak kepada rakyat. Yang nampak ni yang dia bincang dengan rakyat ni, distribution yang 90% bajet tu cakap nak bagi, tapi sebenarnya kerja bagaimana nak dapat tu. Hari-hari jumpa orang korporat begini, orang ni minta application ni tak putus-putus. Jadi kita rakyat ingat boleh banyak itu happy. Sebenarnya nak dapat banyak itu kena memperkayakan sana lebih banyak lagi. Jadi maksud saya ringkasnya banyak isu kita tak faham. Kita ingat bila boleh banyak itu happy, sebenarnya memperkaya orang sana. Jadi banyak perkara dalam politik ini, kefahaman sebenar itu kita tak faham. Contohnya kita bagi satu lagi ialah pemimpin. Dia ada dua tu. Pemimpin pentadbir. Bila satu prime minister dia duduk dalam kerajaan, dia adalah pengurusan pentadbir. Bila dalam dia pemimpin, dua tu lain fungsi, lain peranan. Sebagai pemimpin, tujuan dia, pemimpin ini nombor satu trait dia ialah ability to influence, mempengaruhi orang untuk mengundi dia. Itu bila dia duduk dalam parti. Tapi bila dia duduk dalam kerajaan, dia mesti ada kebolehan, kemampuan mengurus dan mengadakan result. Itu kita soal ke dia. Yang ini kita kena habis. Ini banyak bila bercakap. Ini saya nak balik kepada kita tengok WhatsApp group. Kita perhati apa cakap politik, promise, manifesto. Berapa orang yang cakap ini tak logik. Macam dulu saya tengok, sorry sama sebut politik. Berapa saya sebut, apa yang PH manifesto itu ialah tidak mungkin. Tidak mungkin boleh buat. Nak hapus. Pilihan raya dulu kau Melaka. Nak cari di mana sebab tol itu disandar kepada bank. Jadi saya yang tahu tapi orang tak bercakap. Membenarkan dia buat benda macam tu. Negara berhutang ini negara yang teruk. Kalau tengok bank dalam dunia ini yang bilion-bilion berhutang itu semua orang kaya. Orang miskin tak pergi hutang. Mana orang kaya teruk? Maknanya hutang itu ada bagus, ada hutang tak bagus. Tapi yang orang politik ini dia cakap tu gini tak bagus. Bila dia memerintah, dia buatlah sebab yang dia cakap masa dalam politik itu sebagai leader, mempengaruhi orang.
Bila dia dalam mentadbir, dia pengurus. Pentadbir, dia kena buat apa yang betul. Cik Heng, soalan sensitif sikit. Boleh tanya ni? Kalau gitu betul lah orang PAS duk kata tu. Dia kata dulu saya bangkang. Kerana saya pembangkang, sekarang ni saya mereta lain pun. Betul lah. Betul, tapi kita sebab apa? Dalam demokrasi itu wajib ada pembangkang. Kalau tak ada pembangkang, tak ada demokrasi. Tapi yang penting sekali ialah penipuan dan pembohongan kita kena tentang. Jadi bila saya tentang itu, dia kata ini orang UMNO. Kalau bila saya tentang UMNO buat, dia kata ini orang pembangkang. Itu silap. Saya menentang itu ialah kepembohongan. Tidak fakta. Itu penting. Okey, faham. Contohnya tu kan, rasuah ini ialah crime of opportunity. Maknanya tak ada gula, tak ada rasuah. Maka tak perlu nak bincang lagi kalau dia pembangkang. Memang tak akan ada rasuah. Tapi bila dia duduk di gudang-gudang, ini yang kita untuk membincang. Pula. Sebelah yang ini makan gula, maka secara persepsi kita mula timbul bahawa ini tak betul. Tapi ambil yang ini, dia lagi kucau gula lagi pada banyak sebab dia tak pernah makan dulu. Jadi maksud sayanya ini kita kena memperbetuli, kena adakan budaya dalam masyarakat. Budaya saya lihat ialah budaya menentang benda tak betul ni kita malu. Kita malu kepada pencuri. Itu budaya kita. Kalau dia mencuri kita tak tengok itu. Jadi malu. Tentang Okey. Saya tengok ada Zain. Okey. Kita kena betulkan apa yang tidak betul. Macam saya kata tadi, kefahaman itu betul kerajaan bagi. Kalau di Switzerland, dia akan tanya, mengapa nak turunkan cukai? Apa yang boleh buat menurunkan cukai? Di sini kalau menurunkan cukai, kita tepuk tangan lah. Ya. Kita tidak ada sebenarnya ini betul ke you nak buat ini ataupun bercakap sebagai orang politik untuk mempengaruhi. Okey. Faham sikit masa pembangkang betul-betul mata kerja jadi kerajaan beza sikitlah. Masa dia pegang topi sebagai pemimpin politik, tugas utama as a leader, baca buku-buku mana tu lagi faham. Leader ni the greatest trait is ability to influence. Itu kerja dia. Kalau dia tak ada yang itu, dia tak akan jadi leader. Dan maka kita ni yang profesional, yang orang kata profesor akademik sebagainya, tugas kita dalam masyarakat mengimbangi mereka ini supaya mereka lebih tulus. Jangan berpusing sebab mereka ini kebijaksanaan dia. Okey. Saya tengok Zainal ni. Siapa dia ni yang duk menusuk lagi ni di bawah ni. Prof Zainal ke? Tak ada Okey. Saya buka kepada semua lagi, kita ada masa sekali, boleh lebih kurang berapa minit lagi ni. Prof Sahab. Ada komen? Unmute. Okey. Assalamualaikum. Ya. Kita analisis politik ni ialah satu berdasarkan apa yang diamalkan di Malaysia, berdasarkan populariti dalam sesuatu bahagian, satu tempat, satu kawasan yang dianggap sebagai pengundi boleh undi calon. The game is, ataupun permainannya, the game is supaya seberapa ramai orang dalam kawasan itu mencalonkan kita lah. Sama ada orang lain bantu kita buat sendiri dengan 2-3 orang. Kalau kita ada wang ataupun kita ada macam-macam, mungkin biasanya itu tidak akan berjaya kerana dia tak ada kekuatan untuk dia mempengaruhi ataupun menceritakan tentang diri dia. Yang keduanya, kita berpakat dengan parti. Bila berpakat dengan parti itu, kita terpaksa mengikut sebahagian daripada
apa yang parti itu kata. Dari manifesto dia, cara dia bekerja, dengan siapa kita bekerja, orang yang mempengaruhi dalam parti itu bersama dengan mereka lah yang cuba sama-sama mempengaruhi orang yang memberi calon tu. Ya, maka biasanya ada di tempat-tempat di mana orang yang parti itu lebih kenal orang-orang tempatan tu. Jadi kita masuk situ senang sikit. Dah orang dah ada machinery. Orang kampung ke, ketua kampung ke, peniaga ke yang sudah kenal situ. Maka kita nak cari influencer, orang yang boleh membantu kita lah. Kalau ada, dalam sistem kita ada 2-3 parti lah, 2-3 parti. Masalah dalam 2-3 parti ni, kalau parti tu memperjuangkan, kita buat satu agenda yang umum, manifesto, tapi di setengah tempat manifesto tu tak betul, tak sesuai. Di antara misalnya DAP dengan PAS ke, ataupun DAP ataupun UMNO dengan PH ke. Jadi ada lain sikit. Jadi sebab itu kadang-kadang kita buat manifesto yang umum, tapi ada yang terlalu umum, orang tak faham pula. Ya. Jadi kalau nak buat itu, bagi saya lah, untuk nak menang tu kita umum, tapi untuk spesifik bagi satu tempat tu kita benda spesifik apa kita nak buat. Nak bagi nak tambah kerja, nak bagi pendapatan lebih baik sikit. Bekerja sendiri dan sebagainya lah. Okey. Pendapatan tu yang penting. Jadi dengan itu kita kena kira ni semua. Bagi saya lah, ulasan bagi tiap-tiap satu tempat tu kena ada sedikit kajian tentang apa isu di tempat tu yang boleh menonjolkan. Ada yang isu common, misalnya biasanya orang Melayu suka Islam dengan hal Melayu. Tapi dalam konteks ini pun juga kita tak boleh kata Melayu umum gitu. Melayu di bandar lain sikit daripada Melayu di kampung Kelantan misalnya, berlainan sikit daripada kampung di Taiping misalnya. Saya ingat ini kalau dapat dibuat strategi, I call it kawasan base, mana berasaskan kawasan, keperluan parlimen dan sebagainya. Dan dengan itu parti itu boleh membantu dari segi membuat strategi yang sesuai kepada kedudukan di kawasan itu. Jadi maka itu dia tak boleh cerita umum sangat. Umum tu boleh lah untuk secara gambar, tapi yang sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Kita ada masa lagi. Siapa dia nak bagi ulasan ni? Buka betul-betul. InsyaAllah minggu depan ni saya nak bagi tajuk yang agak sangat spesifik supaya hari ni nampak luas sikit tajuk tu. Okey. Saya boleh tambah sikit lagi ya? Ya, saya lah. Okey. Tadi Datuk katakan memperkukuhkan budaya politiknya lah ya. Ya. Jadi politik ni dia ada dinamika dia ya. Politik macam apa ni Datuk Naim kata tadi. Mungkin politik hari ni tak sama dengan tahun 2030 ya. Berlainan begitu juga sebelum dulu ya, dan kita nampak beberapa perubahan ya. Dan juga tadi ada dinyatakan Cik Ibrahim ya tentang tentang sesuatu perkara yang dijanjikan oleh parti-parti politik ya dalam manifesto. Sebenarnya kita pengundi biasa ni, rakyat biasa, sebenarnya kita tak berapa nampak dia punya apa tu ya. Dia punya isu, kerana sesuatu perkara yang turun tu dia melalui beberapa peringkat ya. Misalnya pertama sekali manifesto parti politik ya, dia ada 1, 2, 3 sampai 10 ke apa semua. Kemudian manifesto ni dia tak boleh jalan terus ya. Dia kena bawa kepada policy maker mana parlimen. Dia kena bentangkan di parlimen. Kadang ada kaitan dengan akta, ada berkaitan dengan peraturan-peraturan dibahaskan ya. Kadang-kadang apa yang dijanjikan oleh manifesto tu tak dapat dilaksanakan apabila ada ahli-ahli parlimen yang menentang atau ada pendapat lain. Dan lepas itu ada satu lagi peringkat iaitu eksekutif ya, kabinet. Bincang lagi, memperhalusi lagi. Ada perkara yang mungkin ditambah baik, ada yang ditolak, ada yang macam-macam lah ya. Dan
walaupun kabinet dah luluskan, satu lagi peringkat yang paling penting ialah pelaksanaan. Ini di bawah kaki tangan kerajaan. Kadang-kadang ada polisi yang cantik, ada sokongan daripada kabinet, ahli parlimen. Tapi kalau di sini select, di bahagian pelaksanaan tu tak dapat menerjemahkan apa yang dikendaki oleh pihak atasan dia, tak akan berlaku. Kita rakyat biasa ni kena terima ni lah ya. Tak semestinya apa yang dijanjikan oleh calon-calon ataupun ahli politik itu dapat terlaksana kerana dia ada berbagai-bagai peringkat ya. Dan kemudian juga dia ikut lokaliti macam Prof Datuk Ishak kata tadi ya, mungkin di typing lain, tingkatan lain, itu pun kadang-kadang tak terlaksana juga apa yang dah dijanjikan. Itu secara umum lah Datuk tentang politik kita. Okey, terima kasih Tan Sri. Siapa lagi nak? Kita ada sikit lagi masa ni. Sangat setujulah dengan pendapat Tan Sri Alimuddin tu. Maknanya the delivery system tu is very crucial. Banyaknya masalah yang timbul bila pelaksanaannya tak tercapai. Janji macam-macam boleh janji. Maknanya sebelum berkuasa semua boleh janji, tapi apabila berkuasa kadang-kadang janji itu tidak ditepati. Bukan kerana kadang-kadang tak boleh nak laksanakan, tetapi di peringkat pelaksanaan tu menghadapi kerumitan dan juga permasalahan lah. Jadi di sini saya sangat setuju delivery system tu. Maknanya tapi Bante Cik Arun, Cik Hing kata ni hak mustahil betul-betul tu, rakyat tak sedar. Misalnya nak buang apa tu? Nak buang tol. Bagi dia orang korporat agak benar tu mustahil lah. Macam sifat yang apa lah, kalau sifat 20 agak. Macam mana tu? Kesedaran rakyat terhadap janji-janji sama ada yang betul ke yang palsu, dia tak sedar. Ini salah siapa? Percaya ke kita kalau saya jadi kerajaan besok minyak turun serta-merta? Adakah nak percaya janji? Tak tahu lah. Jadi maknanya sekarang. Tapi pernah berlaku di Kelantan. Bila Barisan menang semalam, pagi ni dia pergi buat selalu tol tu. Di apa tu? Di Jambatan Sultan Yahya dululah masa saya budak-budak. Saya sambung sikit lagi tu. Sela. Sekali ini saya nak jerumus kepada sesuatu itu berjaya bergantung kepada strategi. Kalau salah strategi, maka pelaksanaan yang salah yang tidak. Dan saya lihat banyak perkara itu dari sudut strategi yang salah, tidak betul. Contoh saya bagi, perpaduan ummah antara UMNO dan PAS. Perpaduan dalam Islam, bukan dalam parti. Perpaduan ummah ni keseluruh. Tak kira orang Melayu, orang Jawa apa, Islam. Dalam parti kita panggil kerjasama. Tidak ada perpaduan ummah dalam bisnes, tak ada. Tak ada unity dalam bisnes. Saya tak pernah dengar lagi, kita kena ada unity dalam bisnes. Tidak ada. Kerjasama ada. Teamwork ada. Jadi bila kita salah. Kita bicara lagi lah Cik Arun ni mengedepan ni. Boleh Tok, boleh. Maka strategi pelaksanaan salah. Apa yang berlaku di antara PAS, kita panggil dalam bisnes strategic alliance. Kita bergabung dua pasukan yang setengah bersaing. Dalam satu hal, misalnya untuk dapat 2/3, wajib UMNO dan PAS bergabung. Itu kita strategic alliance dan ada matlamat dia. Bukan perpaduan ummah tu. Perpaduan ummah ni tak boleh limit. Kalau limit kepada UMNO, saya dah cakap daripada awal gagal. Sebab perpaduan ummah ni agama. Tak kira bangsa, tak kira keturunan, tak kira apa. Dan telah ada formulanya. Macam mana kita nak buat satu yang Allah dah buat formula? Kita nak pergi pandai-pandai nak pakai untuk limited. Tak boleh. Jadi sebenarnya, hakikatnya strategic alliance. Maksudnya, kita bekerjasama dalam satu perkara yang kita satu faham, yang kita satu strategi, satu goal. Contohnya nak dapat 2/3. Itu wajib. PAS sebagainya. Bergabung. Kewajipan. Ini cakap wajib Islam, wajib itu yang dalam tangan tu tak buat. Wajib macam mana? Sebab itu kadang-kadang saya bersoal juga orang yang bercakap agama banyak tu. Ini wajib. Dan dalam tangan dia. Dalam perkara lain kita bersaing.
nak cari ahli dan Cuba juga dalam bisnes, kadang-kadang kita gabung kontraktor ini dan kontraktor ini sebab nak dapat kontrak yang bilion, nak buat tanah sebagainya, dia pandai ini, kita pandai ini, maka kita gabung untuk dapat projek. Jadi saya lihat apa berlaku itu ialah kita suka sesuatu benda itu sebenarnya tidak betul. Contohnya, mengapa bila tak betul itu, akhirnya kita nak berpecah. Sepatutnya jangan berpecah. Ada banyak perkara yang boleh kerjasama antara PAS dan UMNO. Penting untuk UMNO dan penting untuk PAS atau sebaliknya. Banyak mengapa berpecah. Jadi bekerja di atas perkara yang kita ada satu kesatuan yang kita boleh satukan. Oh, kok tu pula. Maknanya tidak bersamanya mereka di Melaka baru ni bukan berarti mereka sudah berpecah perpaduan ummah tu. Tak berpecah. Perpaduan perpaduan ummah ini kewajipan dalam agama, tak masuk syurga orang yang tidak berpadu, tidak itu pra-condition untuk ke akhirat. Macam mana kita nak pecahkan? Ini menarik, hari ini banyak menarik kan. Datuk Naim pun bawa idea baru, Cik Ibrahim pun banyak, Tan Sri pun banyak. Okey, kita boleh lanjutkan nanti minggu depan ni saya pilih yang sedap-sedap. Ringkas je. Kita nak kicap tapi kita buat formula cuka, memang tak akan tercapai. Kita kena formula cuka, jadikan cuka, atau kicap jadikan kicap. Jadi banyak yang kita tu kerjasama macam mana? Lain maknanya kita bekerja sama cara strategi untuk satu matlamat. Kita ada satu musuh misalnya. Musuh kita DAP. Musuh kamu musuh sama. Bagaimana kita lawan dia? Begitu dah, itu kita cari caranya. Tapi parti saya, parti awak. Itu kedai awak. Tapi orang kampung dia anggap parti sudah satu. Oh tidak. Sebenarnya kalau dalam corporate kita panggil strategic alliance, maknanya working between two enemies, dia sebenarnya bermusuh, bersaing. Tapi untuk mendapatkan satu matlamat goal yang sama. Untuk dapat kontrak misalnya. Kalau kita tak dapat kontrak, tak dapat momentum, mana pun. Tak guna. Macam-macam senarai 100 nak buat ni kebaikan, jika kita tak ada generator, semua alat elektrik ni tak guna dah. Jadi di alliance, sebab kalau tak dapat itu, kita tak dapat ini kuasa, tak guna. Contohnya yang ketara bagi kita ialah kita perlu banyak perkara, perlu 2/3 untuk laksanakan hak kita, sebenarnya hak kita. Dan benda tu Allah dah bagi kita majoriti dalam negara. Yang jadi masalah ni ialah isu pemimpin tadilah. Faham. Kelimah terakhir Prof. Wanta, pendek je. Kalimah terakhir, saya mintalah sungguh-sungguh kita bersetuju untuk perkasakan SPRM. Pertama, supaya dianya melapor kepada Majlis Raja-Raja dan terus kepada Agung. Yang kedua, dua saja, kita kena setuju adakan kriteria untuk seseorang itu layak menjadi calon. Kriteria itu juga perlu disemak oleh badan yang mengawasi dia, iaitu juga SPRM. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kita sudah sampai kepada minit terakhir untuk perbincangan kita pada minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita sambung perbincangan ini di bawah topik yang berbeza tetapi mungkin maksudnya sama lah. InsyaAllah, dan saya terima kasihlah kepada semua yang hadir pada petang ini, yang bersungguh-sungguh membincangkan masalah. Sebenarnya pihak penganjur pun agak serius lah nak memahami apa sebenar berada di hadapan kita kalau kita boleh berperanan. Kalau kita mampu, kalau kita tak mampu, kita cuba tengok mengapa tak mampu. Kalau betul-betul tak mampu tu kita cari kerja lain lah. Itu yang betul, insya-Allah lah. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada semua yang hadir, dan insya-Allah kita berjumpa lagi dalam forum ni untuk minggu hadapan.
akhir sekali saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.